الأكمال الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita boleh dengar Fathul Qarib dulu ya. Belakang dengar tak? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa yudfanul mayyitu fi luhdin mustaqbilal qiblah. Dan ditanam akan mayat itu pada lahat, hal akan mayat itu mustaqbilal qiblah, yang menghadap akan qiblat. Okey, di sini tanam mayat itu ialah wajib. Okey, tidak memadai jikalau kita buat binaan di atasnya sahaja, seperti kita cita-cita Shaolin tu. Okey, dia punya sami-sami dia tu, tok-tok guru dia tu, master-master dia tu duduk macam ni. Konon wayang itu mana boleh mati duduk macam tu, dia mesti tumbang macam tu. Okey, lepas tu dibinakan tokong atas tu. Okey, yang tu tidak memadai. Okey, tidak memadai. Tapi itu kalau apa, tidak teruzur nilah gali. Tapi kalau dah gali-gali semua seolah-olah ni benda mungkin gali-gali semua cangkul patah. Nampak tak? Macam cerita kubur, tanah kubur. Nampak tak? Teruzur, gali je tak boleh. Asal gali je macam tak boleh. Jadi maka ketika itu boleh apa? Dia letakkan mayat begitu saja, kemudian dibina di atasnya. Okey, dibina di atasnya maksudnya apa? Letak tanah lah atas tu. Okey, letak tanah atas tu. Okey, lepas tu bagaimana pula jikalau mati di dalam perahu. Okey, dalam perahu, dalam kapal dan sebagainya. Benda ni benda yang selalu berlaku. Okey, dulu kalau ketika belayar tu memang jauh lah, mesti ada yang mati apa semua tu. Jadi bagaimana nak kebumikan dia tu? Maka cara dia, ingat, jangan ingat capak laut je. Itu belajar tu ambil yang tu, bukan. Okey, tengok dulu iaitu mana, tengok sampai ditunggu. Okey, ditunggu sampai kepada daratan. Jikalau dekat, maknanya apa? Jikalau mayat tu tidak berubah lah, maknanya tidak sampai busuk. Maksud contoh sampai lagi dekat daratan tu, dekat pantai tu mungkin dalam sehari. Okey, yang tu boleh tunggu lagi. Tapi kalau dijadualkan boleh sampai tapi dalam 4-5 hari lagi, mayat akan busuk. Maka ketika itu dibuat macam mana? Diikat dengan dua papan diikat depan dan belakang. Okey, diikat supaya apa? Diikat tu supaya mayat tak kembung. Dan sebab mayat biasa pun disunatkan untuk letak benda yang berat. Okey, benda yang berat ni dulu, okey, orang zaman dulu ni benda yang berat iaitu apa? Dia tak ada benda yang berat sederhana melainkan gunting. Lepas tu kita pun duk amal benda tu juga. Nampak tak? Asal meninggal dia tunggu tak gunting. Ada gunting tak? Gunting kecil, tak nak gunting yang besar. Sebab nak apa? Biar tak masuk angin perut tu. Bukan syarat gunting, apa-apa sahaja. Okey. Kemudian diikat tu dekat loh tu supaya mayat tak kembang. Okey, kemudian dibebaskan macam tu. Dibiarkan ke lautan supaya diharap supaya mayat tadi tu sampai kepada sahil, pantai. Okey, walaupun daratan tu mana yang biasalah, kalau dah ombak macam tu, ombak ke arah sana tu, lepaskan situ, tengok sana ada negara, maka dilepaskan ke sana. Sekalipun negara tu negara kafir. Okay, sekalipun negara tu negara kafir. Tetapi itu jikalau diharapkan, mana ada kemungkinan mayat tu akan terdampar di pantai. Tapi kalau ke tengah lautan Pasifik misalnya, tak ada harapan lah. So ketika itu diikat dengan sesuatu yang berat seumpama besi atau batu. Dalam kapal ada batu. Okey, besi apa-apa, cabut besi apa-apa tu, ikat sekali itu, tenggelamkan terus. Okey. Okey, kemudian untuk ni menanam mayat.
sunat untuk selain daripada malam. Sunat tanam selain daripada malam. Tetapi okey, kalau ditanam sebelah malam sekalipun tidak makruh. Tidak makruh, cuma harus sahaja. Cuma sunat untuk tidak sebelah malam. Sebab tu untuk disegerakan. Tapi benda ni biasa kalau dekat Fatani tu, dekat anak pengalaman anak sendiri ni, iaitu mana kadang-kadang apa? Pukul 12, pukul 1 malam pun ada dapat panggilan tengah-tengah mengaji tu, habis mengaji malam-malam tengah malam tu, dapat panggilan mayat. Nampak tak? Pergilah tengah-tengah dalam tu. Tapi alhamdulillah, nasib baik di Fatani ni, tanah perkuburan dia orang tu sebelah masjid dia, asal ada masjid mesti ada kubur kat sebelah tu. Dan masjid tu kebetulan pula dekat sebelah jalan raya besar. Kalau kita kat Malaysia tengah hutan tu, ya Rob, memang seram betul lah. Okey, wa yadfanu al-mayyitu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara nak turunkan mayat tu. Sebab nampak macam kecil tau. Tapi kesilapan yang kecil itulah kadang-kadang apa benda ni? Nampak tak? Okey. Misal mudah tu biasa macam mana? Okey, macam kita ada tournament. Contoh tournament badminton. Nampak tak? Contoh. Benda simple je. Orang tak tambih. Tapi kalau terjadi tu habis dah, kacau dah. Contoh ada live semua tu. Sekali pemain tu perlu dia kata licin gelanggang ni, suruh lap. Mana lap cepat-cepat, mana anggota lap ni? Tak ada kan lap, tak temat fikir pun ke lap tu, hancur terus. Nampak tak? Nampak sangat apa? Tak teratur. Begitulah nanti pengurusan mayat. Okey? Badminton ni tak ada masalah, ni mayat ni. Nampak tak? Okey. Ditanam di lahat itu nadban, sunat. Okey, sunat. Okey. Berbanding dengan asyaq. Asyaq itu nanti kita akan terangkan. Okey, wallahdu bi fathil lami wa dhammiha. Bi fathil lam, tempat macam ni antum kalau tengok bila al-lahdu bi fathil lam. Bi fathil lam tu jar majrur ta'alluq kepada suatu mahdzuf. Suatu mahdzuf tu hal bagi al-lahd. Al-lahdu maqru'an bi fathil lam. Dibaca akan dia tu dengan fathah lam. Wallah. Wa dhammiha, dan dengan dhammahnya. So dua wajah. Boleh baca al-lahdu, boleh baca al-luhdu. Okey, wa sukunil ha, dan sukun akan ha. Itu tu benda. Wallahdu tu mubtada, khabar dia ma tu barang. Okey, khabar dia itu barang yang yuhfaru, yang digali akan dia akan barang fi asfalil qabri, pada bawah kubur, minal qiblah ay min jihatil qiblah, daripada arah kiblat. Itu pun qadra ma yas'ul mayyita wa yasturuhu, sekadar barang, sekadar keluasan yang yas'ul mayyita, yang memuat ia ma tu akan al mayyita, akan mayat. Jangan terlalu besar sangat. Wa yasturuhu, dan menutup akan dia, menutup ia ma tu akan mayat. Okey. Waddafnu fil lahdi, lahat tu macam mana? Okey. Kalau lukis, apa nak terangkan dulu lah. Okey, waddafnu fil lahdi tu, dan tanam di lahat itu kita panggil bahasa Melayu liang lahat. Okey. Itu afdalu minad dafni, lebih afdal daripada tanam fi syaqqi, pada syak, in salubatil ard, jikalau keras tanah. Bermaksud ada dua kaedah penanaman macam penanaman benih ke apa benda. Okey. Kaedah nak tanam mayat. Okey, sebahagian bahasa tu simpan. Okey. Simpan kat mana? Dulu waktu ayah Ana meninggal tu, ada ustaz Ana cakap, ni simpan kat mana? Simpan. Macam letak macam dalam peti pula. Okey. Tu bahasa untuk ditanam di mana? Okey. Jadi tanam di lahat tu, jikalau bumi tu, tanah tu keras, okey, bukan tanah lembik, tanah gambut macam tu, maka tu afdal dengan lahat berbanding dengan asyaq. Okey, tengok asyaq perbezaan dia pula. Asyaq tu pula iaitu ayyuhfara fi wasatil qabri, bahawa digali pada pertengahan kubur, kan nahri, seperti sungai. Okey, jangan sungai tu, sungai besar jangan kuburnya tu. Kan nahri wa yubna janibahu, okey, dan dibina akan kedua-dua belah asyik itu. Mana ada binaan, tengok macam mana Ana lukis. Ana pandai lukis. Okey, wa yudha'ul mayyitu bainahuma, dan diletakkan akan mayat di antara kedua-duanya. Wa yusqafu alaihi bilabinin,
dan dibuat atap di atasnya, di atas mayat itu bilabinin, dengan labin itu iaitu tanah yang digumpal tanpa dibakar. Okey, labin. Okey, wa nahwihi, dan umpama labin. Okey, tengok macam mana. Okey, ni daripada sisi tepi Ni lubang kubur, kita tahu lubang kubur macam tu je. Okey, ni kiblat. So lahat tu dikorek kat sini ni. Ni biasa. Macam tu. Sekadar mayat macam tu. So mayat kat sini ni. Mayat kat sini. Okey, kemudian letak labin. Labin tu labin, okey, iaitu tanah-tanah yang digumpal, sebab tanah biasa bawah tu dia akan lembab. Dia ambil tanah gumpal sebesar-besar ni lah, macam ni, besar-besar ni. Diletakkan supaya mayat tu kan dah baring tu, supaya dia tak terbalik. Okey. Jadi sebahagian tu menghukum sunnahkan labin itu sebanyak 9. Okey, sebagaimana ada riwayat kata Nabi diletakkan labin itu sebanyak 9 je, bukan batu, tanah yang digumpal yang tu. Okey, jelas situ. So mayat menghadap sini. Okey. Kemudian diletak sesuatu. Sama ada labin juga. Okey, biasanya labin kat sini untuk supaya dia tak terbalik. Kemudian diletakkan kayu ke ataupun dan sebagainya, benda-benda yang neutral, bukan macam besi ke, bukan kayu ke ataupun batu ke yang boleh ni, supaya ada ruang mayat sini tu, lepas tu baru timbun tanah sini ni. Ini nama dia lahat, liang lahat. Okey. Yang kedua asyaq ni pula, iaitu ni yang kubur asalnya. Okey. Kemudian dia buat apa? Dibuat sini ni. Dibuat macam sungai. Okey, dibuat macam sungai. Nampak tak? Faham Tak nampak? Nampak ni? Dari atas jadi macam ni lah. Nampak tak? Kau nak lukis macam ni? Jadi macam ni. Mana tunjuk ya? Okey, so macam ni mayat diletak sini. So dia tinggi kat sini. Okey, tinggi biasanya kat sini. Mayat tenggelam lah kat sini, biasanya muat sini. Okey. Kemudian diletakkan papan dan sebagainya, baru timbus. Okey. Tu maksudnya. So ini lebih afdal berbanding ini jikalau tanah keras. Bukan kena macam keras betul-betul. Yang biasalah. Okey. Dan ni kalau tanah lembik, dan biasa ni kalau musim hujan, musim tenggujur memang kena macam ni. Macam ni tak boleh, memang tak boleh. Dan jangan pandai-pandai orang kalau dekat Fatani tu dah lah ni manual. Cangkul punya tu. Cangkoi. Okey. Jadi kalau ada sebahagian tu dah lah cangkul tu penat. Ada budak-budak jakun lah, orang bukan kata budak-budak pun, kadang ada jakun-jakun tu pergi tengok lubang tu, pergi berdiri kat tepi-tepi tu. Habis tanah tu. Tertutup balik. Mana tak mengamuk apa menggali kubur tu. Nampak tak? Penat dia. Okey, jadi itu beza lahat dengan asyaq. Okey, nanti kita praktikal bagaimana nak letak orang tu. Nak macam macam letak je lah mayat tu daripada atas turun bawah je lah. Kaifiat dia tu macam mana? Supaya nak nampak yang sempurna. Nanti kita ada mayat. Okey. Okey. Kalau ni sebab tu ingat, kubur ni ada ukuran dia masing-masing. Kelebaran dia ada saiz standard dia tu. Sebab tu bayangkan kalau dah jarak kubur tu kan cantik, tapi disebabkan ada kita ni, contoh misalnya kita ni besar makan banyak sangat, kena pula meninggal time musim terkujur misalnya, kena syak dia tu lebar sikit, makan tanah sebelah orang tu, nampak tak? Okey, jadi sebab itulah anak selalu pesan kalau jadi belajar ni jangan jadi gemuk. Itu tanda sebagai pelajar sungguh-sungguh tu, betul tu.
okey, dia akan kurus. Sebab dia belajar jalan penat berjalan macam tu. Okey, tanda dia. Okey. Kau gemuk sikit, ke tak apalah tu. Masa kalau gemuk sangat tu, nak cover kan. Okey. Nanti kurus lah. Okey. Okey. Wa yudha'ul mayyitu, dan diletakkan akan mayat, okey, inda muakhiril qabri, di sisi akhir kubur. Ini lagi satu ni. Akhir kubur kat mana letak akhir kubur? Mana awal kubur? Sini mana kubur, kat situ lahat lah. Bukan tanah perkuburan tu. Okey, kubur satu-satu tu. Okey. Kat sini mana nak tentukan, bermaksud ada apa? Ada awal kubur, ada akhir kubur. Okey, akhir kubur itulah yang membetuli kaki mayat tu. Okey, yang betul kaki mayat. Contoh, kiblat ke sana. Ni kiblat. Mayat macam mana nanti mayat? Macam ni lah. Kan baring. Okey, baring ke situ tu menghadap sana. Bermaksud apa? Dada dia tu, sepenuh dia tu menghadap kiblat. So kepala sebelah sini, kaki sebelah sini. So kaki itulah muakhir qabr. Ni penting ni, ingat ni. Nanti ada yang letak kubur, nak letakkan mayat. Letak kat mana dulu macam nak turunkan ni? Dia letak kat kepala mayat. Nanti tengok bagaimana masalah berlaku apabila nak turunkan mayat nanti tu. Anda tak pengalaman turunkan mayat apa semua tu, tak tahulah. Okey. Perempuan boleh tak terima mayat bawah tu? Tak boleh. Okey, kalau ada lelaki. Kalau tak ada lelaki dah, misalnya lelaki semua pergi berperang macam tu, mati semua. Akhwat lah. Kena main lah tu, dumbbell belakang tu. Okey. Okey. Wa fi ba'di nusakhi, dan ada pada sebahagian nuskhah ba'da mustaqbilal qiblah. Selepas daripada perkataan musannif mustaqbilal qiblah itu ada ziyadatun. Ziyadatun yang jadi apa? Okey, ziyadatun tu okey, dia tu mubtada muakhar. Wa fi ba'di nusakh ziyadatun. Ada pada setengah salinan tu, ni nusakh ni kitab dulu ni disalin. Okey. Tapi zaman sekarang ni semua ada. Okey. Dan ingat, okey, sebenarnya ada banyak benda anak nak sampai kepada antum atas nak suara wafidin. Sebenarnya ada terbuku tapi tak boleh nak sampaikan secara ni, anak nak kena official tu. Bagaimana, apa masalah yang dihadapi oleh wafidin dan sebagainya ni yang berada di Azhar sekarang ni, para masyayikh dah sedar dah orang buat tindakan. Okey. Termasuk apalah antum menjadi rosak ulia dan sebagainya, itu ada banyak benda nak cerita sebenarnya. Okey. Tapi tentulah nantilah, tengoklah ada masa nak cerita apa benda-benda penting. Jadi pada sebagian nuskhah tu salinan, kita dulu disalin. Salin tu pula kena upah. Nampak tak? Kita pula sama sekarang ni, nampak tak? Skype ambil gambar. Nampak tak? Ambil gambar. Lepas tu apa? PDF download, senang je. Marojek zaman sekarang lagi banyak. Nampak tak? Lagi banyak. Tetapi ingat, dengan adanya komputer macam takhrij, dirasul al-asanid tu, sebenarnya memudahkan ke atau menyenangkan? Bila ada komputer ni, dengan adanya teknologi, dengan ada komputer dan sebagainya ni, memudahkan ataupun tidak? Bi'tibarain. Nisbah cepat masa tu ya, tapi nisbah kerja lagi susah sekarang. Sebab apa? Zaman dulu 80-an dan sebagainya tu, ketika contoh terjemah rawi tu, kitab yang ada pada zaman diorang hanya berapa kitab saja. Sekarang beribu. Antum takhrij contoh hadis ni, bab keluar nataij dia tu 300. So macam mana pula nak himpunkan, nak pilih yang mana satu? Dulu keluar berapa kutub sitah apa semua tu. Dulu siapa dapat takhrij satu hadis dalam musnad Imam Ahmad, dah kira power dah. Musnad Imam Ahmad tu, dia kata ni dalam musnad. Cuba cari hadis ni dalam musnad tanpa maktabah syamilah. Dulu siapa dapat memang power. Nampak tak? Okey. Dulu mereka menggunakan nuskhah yang 6 jilid tu. Okey. Jadi kat sini tengok ni.
Okay, kembali balik. Wa fi ba'dhin nusakhi, ada salinan, so ada perbezaan lah. Bila guru yang lain pelajar-pelajar salin semua adalah perbezaan itu. Ada yang sebagian tertidur dan sebagainya. Wa fi ba'dhin nusakhi ba'da mustaqbil qiblah ziyadatun. Apa dia ziyadah tu? Wahia wa yusallu min qibali ra'sihi ay sallan birifqin la bi'unfin. Maknanya apa? Diusal, dihulurkan akan dia akan mayat itu min jihati min qibali ra'si, daripada arah kepalanya. Kepala turun dulu. Ni ada dua muskilah. Bila tak dapat tentukan nak turun kat kubur tu, turun kepala dulu ke turun kaki dulu. Okey, sekarang ni. Kepala dulu. Okey, dah belajar. Tapi letak pula kat mana? Terlupa pula tadi, muakharal qabr. Letak kat depan kat kepala. Turun kepala dulu, mayat macam mana pula nak pusing ni? Faham tak? Banyak berlaku macam ni. Kalau antum tak tengok sini, tak praktikal. Nampak tak? Benda yang antum macam tak belajar, tak apa, masukkan je lah. Nampak? Yang penting mayat macam tu. Yang penting antum cakap. Nak hasil, nak sampai kepada yang penting antum, bagi antum tu, macam mana tu? Okey, nanti tengok praktikal dia. Itu ditolak, dihulurkan bi rifqin. Okey? Dengan lembut. Okey, dengan lembut, la bi'unfin, bukan dengan kasar. Tetapi ingat, yang mengangkat kita, yang menghulur kita ni manusia. Ni masalah apa? Apabila mayat besar, gemuk, berat, susah sangat-sangat. Serius tak tipu. Antum kalau tengok, ya Rob, kesian. Kadang-kadang apa? Oleh a'adzubillah, ada sampai terjatuh terus. Nanti anak bagi tahu macam mana pula kalau mayat tu besar, mayat tu gemuk. Okey. Wa yaqulu alladhi yulhidu, dan berkata oleh orang yang yulhid. Okey. Yulhid kat sini bukan makna ilhad. Ilhad tu makna apa? Syekh senyum bukan faham pun. Betul tak? Benda? Etis lah ilhad tu. Tidak beragama. Lawan dia apa? Tauhid. Betul tak? Dan berkata oleh orang yang etis. Nampak tak? Orang yang yulhid, yang memasukkan tu. Okey. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca doa ni. Okey. Kemudian wa yuja'u fil qabri ba'da ay yu'ammaq qamatan wa bastatan. Kemudian dibaringkan, dia akan mayat itu ittija'. Okey, dibaringkan fil qabri, di dalam kubur, ba'da an yu'ammaq, selepas bahawa didalamkan akan kubur tu, dikulit dalam. Yu'ammaq, ta'miq tu maksud didalamkan. Okey, qamatan wa bastatan. Skoda qamah. Qamah tu apa? Tengok ni, dalam Safinatun Najah pun ada disebutkan. Kadar macam mana dalam dia tu. Qamah, kadar tinggi seseorang lelaki pertengahan. Okey, kalau kita Melayu, contoh tinggi pertengahan tu apa? Pertengahan 170 misal macam tu. Okey. Kemudian wabastatan, dan angkat tangan macam tu. Tinggi tak? Bayangkan tu kubur tu, anda pernah tengok? Cuba bayangkan, bawah ni sepatutnya kuburnya sepatutnya macam ni. Soalan 170. Tinggi ni. Mayat ke bawah tu. Tinggi tak? Ni yang sepatutnya. Ada mayat waktu dekat Fatani tu, bapa tegur lah. Tanam sekarang macam ni je. Bawah ni. Macam ni je. Yang paling seram tahu tak apa? Waktu dah tanam tu, dia orang kat sana, masjid dia orang semua ada pokok tamar. Digunakan untuk apa? Untuk jadi batu nisan sementara. Okey, Uthman bin Maz'un, Nabi Nabi pacakkan juga, okey, tamar tu. Jadi dia orang kalau ambil tamar tu, batang tamar tu, macam ala kelapa sawit tu, dia buang dia punya daun-daun tu. Masalahnya dia orang ambil tu tinggi macam ni. Dia cucuk dekat kepala mayat tu. Ya, nak seram betul. Dah tajam tu, dia cucuk lagi, anak cakap, kalau kena mayat ni. Nampak tak? Bangun dia lagi. Nampak tak? Okey, seram kat situ. Sebab dia batang tu batang pelepah kurma tu keras. Okey? Tajam. Okey? Dan ada sebahagian memang dia berbau lah. Ingat, makhluk kat bumi ni paling busuk sekali tu kalau mati lembu kaki pendek tu nombor 2. Dia jidan tu. Mumtaz dia apa? Manusia. Okey?
Sebab manusia ni dia makan semua benda. Okey, sebab tu daging manusia daging paling lembut. Pernah makan daging manusia tak? Pernah. Seram pula. Okey. Tu tinggi sepatutnya. Supaya apa? Dia nak lari daripada dua, nak selamat daripada apa? Bau tak keluar. Okey. Yang kedua, apa? Binatang. Sebab tu pengurusan antum kena tengok. Bukan antum just macam pergi masjid, tengok tanah perkuburan dari segi pelaksanaan itu, dari segi tanah mayat betul tak menghadap kiblat dan sebagainya. Antum kena tengok. Okey. Kadang-kadang biasa macam ni, ada yang tanam menggunakan keranda. Bila lama-lama bila kita tengok, bila contoh ziarah kubur tengok dah mendap dah. Kadang-kadang nampak keranda tu. Nampak tak? So bagaimana? Itulah kena cekap itu tu. Sebab tu dulu kawasan perkuburan tidak berpagar. Kalau berpagar pun tak kemas. Kalau sekadar lembu kaki pendek tu senang-senang disundul tu boleh masuk. Nampak tak? Tapi sekarang ni alhamdulillah sangat-sangat dijaga. Bahkan kalau dekat Fatani tu alhamdulillah, kalau tanah perkuburan dekat bahagian hutan sikit tu, tembok dia tu batu. Okey, bukan pagar yang besi-besi macam tu. Okey. Lembu kaki pendek tu tak kuat ke? Nampak tak? Seriously. Okey. Okey. Wa yakunu littija'. Okey. Dan adapun ittija' itu baring itu mustaqbilal qiblati yang menghadap akan qiblah. Falau dufina mustadbiral qiblah. Dan jikalau ditanam akan dia mayat itu mustadbiral qiblah, hal akan itu yang membelakangi kiblat, atau mustalqiyah ataupun menyahrab mayat mustalqiyah. Mana? Okey, ataupun terbaring macam tu ke? Okey. Mustalqiyah ni asalnya apa? Baring macam tu lah, ala qafahu ni. Okey, apatah lagi mimbabil aula jika tu menyahrab macam tu. Okey. Nubisha. Okey, jawab dia apa? Nubisha di apa? Digali balik. Okey, digali balik wujuban. Okey, wajib. Okey, aitan bishan wajiba wa wujjiha lil qiblah. Kemudian diarahkan, wujjiha tauji dan diarahkan kepada kiblat. Ma lam yataghayyar. Tuma masdariyah zarfiyah. Ai muddata adami taghayyurihi. Tu takwil masdar dia tu. Selama bahawa tidak berubah ia mayat tu. Mana apa? Tidak busuk. Sekadar adat, tanya penggali kubur, biasanya mayat ni berapa hari busuk. Dia tahulah. Okey. Lagi-lagi macam mayat dekat apa? Kat Mesir ni. Main masuk macam tu je. Nampak tak? Okey, tak ada tanah, tak ada apa. Tapi dia apa sebab tu pengalaman orang yang masuk kat kubur tu, kat kubur Mesir ni, bila dia tengok, okey. Tinggal separuh je. Mayat tu tinggal separuh. Maksudnya tak, kalau ikut macam kesan-kesan macam dah reput-reput semua tu, tinggal separuh. Hilang. Ada mambang yang makan agaknya. Nampak tak? Wallahu a'lam lah, tapi memang ada macam tu. Separuh dan sebagainya. Okey. Kemungkinan ni kerja-kerja orang yang tidak baik. Jadi pelaku sihir dan sebagainya. Okey, pelaku sihir. Baru ni kan kat Facebook tu, dekat mana? Dekat kawasan mana kalau ingat? Yang dibongkar tanah perkuburan tu. Tengok gambar-gambar orang sihir ni, alat-alat sihir, patung lah, gambar yang cucuk guna apa semua benda tu. Kalau dihimpunkan tu penuh bikiak tu. Banyak. Nak kata apa? Antum jangan ingat kat Mesir tak ada. Ada, tetap ada. Bukan ingat apa ilmu sihir ni hanya dekat belah-belah Indonesia, Malaysia sikit, lepas tu kat Thailand, bukan. Mesir pun ada juga. Sebab tu nasihat ana ni, okey, kita belajar juga ilmu hikmah dan sebagainya ni. Untuk apa? Kalau kita belajar ilmu macam ni untuk apa? Araftu syarra. Kita tahu benda jahat. Contoh macam mana nak buat orang, macam nak pindahkan kuasa, macam mana benda-benda yang nak sihir orang tu. Kita tahu tariqah cara mereka buat macam mana. So kita belajar macam tu supaya apa? Kita untuk jaga diri kita. Tu dalam syair tu, araftu syarra la lisyarri عرفت الشر لا للشر لكن لي توقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. Ambil kembali dia. عرفت الشر لا للشر. Aku mengetahui kejahatan itu bukan untuk kejahatan. Lakin li tawaqqihi, tetapi untuk jaga daripada kejahatan itu. ومن لا يعرف الشر من الناس. Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan itu daripada manusia, nescaya dia akan berlaku. Okey. So bagaimana kalau dulu waktu anda belajar falak mantik dan balaghah tu,
dengan Tuan Guru Haji Osman Al-Mandili hafizahullah taala, orang Mandailing, okey, kat Medan sana, Indonesia. So dia bagi tahu, dia kata apa, waktu kumpulan yang pelajar dari Malaysia tu nak datang, dia kata apa, kamu datang nanti jangan pakai kopiah. Sebab sana tu ada pengamal-pengamal tu jenis test. Budak ni yang pakai kopiah, ustaz ni, kiai ni, dia test lah tu, nampak tak? Yang tu, so dia orang test ilmu tu. Jadi dekat sana tu dia bagi tahulah banyak apa, kalau antum dengar kisah ni mungkin antum takut nak balik kan. Okey. Jadi dia bagi tahu antara cara-cara orang nak masukkan sihir dan sebagainya itu, okey, iaitu mana dengan melalui ni urat tapak tangan. Urat tapak tangan ini berdasarkan pengalaman orang yang ahli dia. Ana cakap ni nakalkan kalam beliau. Iaitu mana apabila salam orang kita tak kenal, apabila urat tangan ni bertemu dengan urat dia akan masuk. Assalamualaikum, kita tak kenal siapa-siapa. Betul tak? Lepas tu esok malam-malam dah pening. Tak faham. Dah mula lah. Nampak tak? So, macam tu macam mana dia ajar? Lipat tangan ni. Ibu jari ketika salam orang yang tak kenal. Supaya apa? Bila kita lipat ni, dia punya urat tangan ni takkan kena kat urat tangan kita. Lagi-lagi apa? Satu. Yang kedua, jikalau seseorang kita tak kenal, tiba-tiba tepuk belakang kita. Okey? Time tu tepuk balik. Betul? Tak, ni bukan main-main. Okey? Jangan main-main pula dengan dia. Main tepuk apa. Tak, ni betul. Kalau seorang orang tua ke misalnya macam kita rasa, ingat, orang Islam ini dikurniakan apa? Firasah. Okey? Ittaqu firasatal mu'min. Tu ada satu kitab yang takhrij hadis tu. So, rasa tak sedap, siapa pula pukul ni? Nampak tak? Aku balik. Kadang macam tu lah, tepuk macam tu, apa, bukan pergi bantai dia tu. Okay, tentang kuat dibantai. Okay. Ingat kat sini ni, so menghadap kiblat itu wajib. Kalau terbalik misalnya wajib selama mana tidak berubah. Okey. Jikalau mayat perempuan pula, okey, jikalau mayat orang kafir, mayat orang kafir, maka ketika ditanamkan boleh ditanam orang kafir tu, okey, tapi dekat perkuburan orang kafir lah. Jadi mereka itu dipalingkan mustadbiral qiblah. Okey. Mustadbiral qiblah. Orang kafir. Tapi itu pun harus sahaja. Tak wajib. Bermaksud apa? Orang Islam ni wajib menghadap kiblat mayat tu. Haram membelakang kiblat. Orang kafir pula, dia harus kita nak belakangkan, nak menghadapkan kiblat harus sahaja. Berbeza dengan perempuan kafir. Perempuan kafirah yang mengandungkan anak orang Islam. Sebab orang Islam boleh menikahi ahli kitab. Okey, iaitu Yahudi dan Nasara. Perempuan tu. Jadi bila dia meninggal, perempuan tu ada janin dalam tu. Janin itu sudah ditiupkan roh tapi dia meninggal lah. Okey. Maka ketika itu wajib mayat perempuan tadi itu membelakangi kiblat. Supaya apa? Supaya janin menghadap kiblat. Sebab janin ni dalam perut ibu ni, kepala dia ke belakang. Nampak tak? Kepala dia ke belakang. Tak percaya? Ya ke Ustaz? Nampak tak? Iyalah. Nampak tak? Okey. Buka dekat Google apa gambar baby tu dalam tu. Okey. Sebab tu kaki duduk tenang-tenang macam tu. Okay, sebab kepala dia kat bawah, menghadap bawah tu. Okay. Kalau kepala kat depan memang dia cakap-cakap je perut mak dia tu. Okay. So ini wajib. Kalau perempuan kafirah yang mengandungkan janin daripada orang Islam, maka dia wajib ketika ditanam untuk membelakangi kiblat supaya janin tadi tu menghadap kiblat. Okay. Wa yusattahul qabru wa la yusannam. Dan okay, wa yusattahul qabru, dan disutuhkan, mana diratakan kubur, wala yusannam, dan tidak dikapurkan, wala yubna alaihi, dan tidak dibina di atasnya. Okey, buat binaan di atas kubur. Wala yujassas, dan tidak, yujassas ni tidak dibuat apa, batu marmar. Okey, ay yukrahu tajsisuhu bil jissi, iaitu dimakruhkan menghiaskan, kita kata apa, membangunkan masjid, membangun kubur tu bil jussi, dengan kapur. Jussi tu apa? Wa huwa naurah al musamma bil jir. Itu nama naurah al musamma bil jir. Jir itu iaitu maddah bayda, iaitu kapur. Okey, kapur.
Tapi dalam masalah ni dia ada tafsil. Melainkan apa? Kubur-kubur para anbiya dan sebagainya, wa aulia sebagainya untuk diziarahi. Untuk diziarahi. Supaya apa kat sini? Apa diziarahi? Untuk didoakan dan untuk apa? Ambil keberkatan, tabarruk dengan kubur dan sebagainya. Masuk tabarruk dengan kubur ni yang ni syirik ni, kuburiyun. Berapa ramai kuburiyun ni, asal-asal semua kuburiyun ni. Nampak tak? Pergi Mesir semua ziarah kubur, nampak tak? Pergi doa kat kubur. Doa kat kata kubur tu ada fadilat tertentu. Ni kuburiyun ni. Di sisi Salafi Wahbi. Okey. So macam mana nak rot tu nanti akan baca satu risalah ni secara sardan. Okey. Dan kitab tentang masalah binaan di sini ni, okey. Baca kitab yang terbaik, Ihyaul Maqbur. Ihyaul Maqbur karangan Al-Hafiz Sidi Ahmad Al-Ghumari. Ihyaul Maqbur. Okey, Sidi Hafiz Ahmad Al-Ghumari. Hafiz betul ni, menghafal ratus ribu hadis ni. Okey. Adik beliau tu Sidi Abdullah bin Sidi Al-Ghumari. Okey. Wala ba'sa, nanti kita akan bacakan nas-nas ulama kita ni tentang apa tabarruk dengan kubur dan cium kubur dan sebagainya, macam mana tengok. Okey. Dan begitu juga disunatkan untuk ketika ziarah kubur tu direnjiskan kubur itu dengan air. Okey, direnjiskan dengan air. Sebab Nabi buat Nabi renjiskan air pada kubur anak beliau Ibrahim alaihi salam. Okey. Tapi ingat air tu bukanlah sebahagian nak budak tu kalau time hari raya tengoklah dengan dialog ke bila ziarah hari raya tu kan kubur tu, cukup ke itu sampai ni kat mayat nak minum, dia kata macam tu. Banyaklah sikit, macam tak sampai je air tu kat mayat, bukan untuk diminum, nampak tak? Okey. Dan boleh tak nak siram dengan air ward, air mawar. Okey, air mawar tu. Okey, boleh ataupun tidak. Jikalau tengok dia ada beberapa hukum, jika tu tengok ta'lil dia tu. Jikalau sampai menghabiskan duit, contoh di kawasan yang memang susah nak dapat air mawar, kena beli harga mahal, yang tu haram. Sebab tu idha'atul mal, mensia-siakan harta. Tapi tempat macam kampung banyak sangat air bunga mawar dan sebagainya tu, letak campur bunga-bunga semua tu, letak. Situ apa? Supaya nak tabarruk, supaya apa? Sebab malaikat suka bau-bauan yang wangi. Okey? Sebab tu apa? Sebab tu bauan yang wangi ni sangat dituntut dan kita selesa. Sebagai pelajar kena sentiasa wangi. Jangan busuk-busuk. Tak mandilah apa semua tu, nampak tak? Jumpa syekh, indi soal syekh. Yallah tafaddal ya Habib. Nampak tak? Serius kena jaga. Gigi kena jaga, kena gosok betul-betul. Berapa ramai dah jadi orang Mesir dah. Orang Mesir ni kalau dia kahwin dengan lelaki yang gigi dia bersih, satu kebanggaan. Sebab memang kebanyakan mereka jarang yang jaga gigi tu. Nampak tak? Sebab tu kuning-kuning macam-macam. Benda simple, dia gosok je lah. Nampak tak? Tapi sebab tak biasa. Okey. Masalah sebab apa? Ni, masalah bau-bauan ni ni memang anak dah biasa daripada kecil. Iaitu mana? Nak pergi mana-mana, lagi-lagi nak solat Jumaat tu apa semua. Arwah Yana tu belikan minyak wangi semua tu, macam bila jumpa orang kena wangi-wangi. Tapi masalah dia apa? Kalau berkawan dengan orang yang isap rokok. Kawan anak terus saja cakap. Tua ke, muda ke, sebaya kalau isap rokok tak nak pakai minyak wangi dah, anak pukul terus macam tu. Kejap, nak rokok jap. Kotak tuan ambil semua tu, anak baling tu. Anak tak suka rokok dan tak suka orang merokok. Okey? Merokok tu haram. Merokok tu haram. Okey? Dia bazir saja. Okey, bazir saja. Kemudian apa? Ni memudaratkan orang. Tengok betapa kalau kita solat di tempat sebelah orang yang merokok ni, ketika sujud, Allah subhanallah, dia punya mentang-mentang huruf sin tu huruf hamas, fahathahu syakhsun sakat, dia bantai hamas betul-betul. Dia punya Dan lagi satu pakai wangi kita ni, contoh naik tramko, hisap rokok, khalas, habis bau rokok dah. Sebab tu apa? Jangan sampai di kalangan antum ni yang menghisap rokok. Alhamdulillah, kita tengok pelajar Mesir ni kurang. Okey, pelajar Malaysia. Kalau selain daripada Malaysia tu ada tengok tu di markas dan sebagainya ni. So antum kena jagalah. Tak elok. Okey. Bak kata ibarat sebahagian untuk guru tu apa?
Orang agama ni elok-elok contoh. Contoh antum dengan anak macam ni. Tiba antum nampak anak kat bakolah. Tahu tak? Apa antum buat? Lembu punya ustaz. Nampak tak? Hilang fiqah tu. So bagaimana kita? Benda-benda haram nampak tak? Okey, duk main-main benda tu. Jauhi rokok Tak nak ada siapa-siapa yang sentuh rokok. Wala ba'sa bil buka 'alal mayyit. Okey, dan tak mengapa dengan menangis di atas mayat. Okey. Ayajuzul buka 'alaihi qabla al-maut wa ba'dahu. Harus menangis di atasnya, di atas mayat itu qabla al-maut wa ba'dahu. Sebelum dia mati pun boleh. Nampak tak? Menangis sebab apa? Yalah mungkin nak kena tinggal ke ataupun nak musafir lama dan sebagainya lah. Biasa tu, tak ada masalah. Cumanya apa? Dalam hadis Muslim misalnya sebagainya innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaihi. Nampak tak? Sebab tuan-tuan kena belajar hadis ni. Ni salah satu nak tarik lah. Belajar ilmu hadis. Okey. Nanti kata, jangan menangis. Kesian lah mayat tu nanti kena seksa. Apa pula macam tu? Betul lah. Bukan saya yang kata, Nabi yang kata. Nampak tak? Dia kata hadis Muslim. Okey, hadis sahih. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaihi. Kita pula benda cuba terjemah sikit. Nampak tak? Yang tak boleh baca kitab ni. Nampak tak? Satu hal juga mengaji lama-lama tak boleh baca kitab juga. Orang baca hadis, terjemah dia macam mana? Nampak tak? Tanya pula mana dia macam mana? Innal mayyita, sungguh mayat itu la yu'adzabu. Sungguh dia akan diazab bi buka'i ahlihi 'alaihi dengan sebab menangis oleh ahli keluarganya di atasnya. Sebab tak boleh nangis. Kisang mayat. Nampak tak? Nampak tak? Ilmu yang separuh. Sedangkan hadis tu tak cukup sempurna. Adalah hadis yang lain tu ada kisah dia tu. Asbab wurudil hadis tu tajuk magister tadi, munaqasyah risalah magister tadi tu yang nak pergi tadi tu. Dia punya tajuk dia tu. So kat situ tu Nabi apa? Nabi berjalan tengok kubur Yahudiyah. Itu dia azab dengan sebab kekufuran dia. Sedangkan ahli keluarga dia menangis di atas dia. Itulah hadis dia. Hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Umar Al-Khattab dan Ibnu Umar. Ketika itu ditanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dia kata apa? Akhta'a Aba Abdurrahman. Semua tu tersilap. Okey, sebenarnya hadis tu panjang lagi. Dia dengar separuh yang tu. Okey? Untuk masalah istidrak sahabat di atas sahabat yang lain tu, baca kitab apa? Al-Isabah fi mastadrakathu Aisyah 'ala sahabah. Kitab penting tu mana? Supaya apa tahu kritikan tu sudah berlaku pada zaman sahabat. Al-Isabah Al-Ijabah Al-Isabah atau Al-Ijabah nama dia fi mastadrakathu Aisyah. Fi ma istadrakathu Aisyah 'ala sahabah. Okey. Bagi Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala. Baca kat situ. Okey. Wa tarkuhu aula, dan meninggalkan akan buka itu aula, lebih aula. Wa yakunul buka alai min ghairi nawhin, dan adalah tangisan di atas mayat itu dengan ketiadaan nawhin. Nawhin tu mana apa? Ai raf'in sautin bin nadbi, meninggikan suara bin nadbi dengan meratap. Ambil daripada nudbah. Okey, dengan meratap. Wala syaqqi thawbin, dan bukan dengan mengoyakkan wala syaqqi thawbin, dan dengan mengoyakkan pakaian. Wa fi ba'dhin nusakh jaibin, iaitu syaqqi jaibin, iaitu jaibin tu badala thawbin, ganti daripada thawb. Wal jaib itu tuqul qamis, tekak bagi baju. Sinilah nangis tarik sini dan sebagainya lah. Okey, tu kalau orang apa dah meratap. Okey, dah meratap. Jadi tangisan kita ni tak sampai meratap. Tapi jangan pelik lah. Sebab tu jangan terlalu cepat menghukum. Contoh kalau orang Arab ni, tengok macam orang Arab kalau suami dia meninggal, si isteri tu memang tak boleh disabarkan. Sebab apa? Kita jangan sabarlah dia ni, tak iman betul lah dia ni. Jangan cakap macam tu. Tak, wakil dia berbeza. Di sini sebab itulah mahar dia mahal. Mahar dia mahal sebab apa? Suami tu memang dia pegang betul-betul. Isteri tu kalau suami tak ada macam tak boleh hidup. Sebab tu bila suami meninggal kat sini ni,
Akhirnya dia tak ada siapa yang menafkahi mereka, akhirnya mereka terpaksa minta sedekah tak tepi jalan. Kebanyakan mereka yang minta sedekah tepi jalan tu, yang ibu-ibu serta anak-anak itu yang kehilangan suami lah tu, meninggal dan sebagainya. Sebab tu dia orang bila hilang suami, dia orang tahu lepas ni dia orang susah betul. Sebab tu dia orang menangis dan sebagainya. Okey? Berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita. Kita ada harta pusaka dan sebagainya. Okey? Suami meninggal cukup bulan cukup tempoh iddah apa semua tu, iddah kematian, kahwin baru. Nampak tak? Okey. Apa sayang ke apa semua dan sebagainya, tapi ialah waktu tu kan, waqi' keperluan dan sebagainya. Okey, wala syaqqi thawbin wa fi ba'd nusakhi jaybin badala thawbin. Badala tu jadi apa badala? Di sini Arab jadi zaraf, itu lebih tepat. Okey, di tempat ganti thawb, di tempat ganti bagi thawb. Wa yu'azza, dan di ta'ziyah ahluhu, akan ahlinya, ahli keluarga mayat. Okey, di ta'ziyah ay ahlul mayyit, ahli mayat, saghiruhum, okey, wa kabiruhum, yang kecilnya, okey, kanak-kanak dia tu, wa kabiruhum. Sebab apa? Kadang-kadang budak-budak tak tahu pun ayah dia meninggal, dia tak tahu, dia ingat ayah dia pergi kejap je. Nampak tak? Macam dululah, bila kita kematian ahli keluarga, time tu budak tak tahu apa makna mati ni, apa benda tak faham. Nampak tak? Oh, ada van ambil, lepas tu jagi balik tu. Ingat macam tu. Nampak tak? Okey. Saghiruhum wa kabiruhum. Zakaruhum wa unthahum. Okey. Lelakinya dan perempuannya. Illa syabbata, melainkan yang perempuan yang muda, pemudi. Okey, syabbah, mana perempuan yang muda. Itu tak boleh. Fala yu'azziha illa maharimuha. Tidak boleh mentakziah akan dia tu melainkan mahram dia tu. Ni. Ni apa yang berlaku banyak kepada kita ni. Kalau ikut dalam kitab Bajuri semua ni, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Bermaksud apa? Bermaksud kalau contoh ni, kawan-kawan sesyu'bah, kawan-kawan sesekolah dulu tu, yang syabah lah ni. Kalau ketika meninggal keluarga, tak boleh nak takziah. Tak boleh nak takziah. Okey. Ambil inisiatif takziah secara kalau personal tak boleh, secara majmu'ah. Bermaksud apa? Dalam grup sekolah dan sebagainya, tahniah pula. Takziah diucapkan kepada sahabat kita semua tu. Tu ucapan kita yang mulakan, bukan kita. Maksud kita ajak ramai-ramai tu untuk doakan dan sebagainya lah. Dan tengok konsep takziah sebenarnya. Takziah yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita ni lebih kepada apa? Nak ucap tu supaya apa? Untuk macam ada yang support ramai. Contoh macam tiba-tiba tak ada yang takziah. Wajar betul. Nampak tak? Macam sedih, macam lagi sedih tau. Dia tengok ramai-ramai takziah, dia macam rasa macam bagi semangat dan sebagainya. Dan baca Fatihah, kemudian dibacakan Yasin pula, buat tahlil dan sebagainya misalnya. Jadi hati tu jadi senang sikit. Ini senyap je. Nampak tak? Okey. Wa ta'ziyah sunnatun qabla dafni wa ba'dah. Dan ta'ziyah itu, ucapan ta'ziyah itu sunat sebelum daripada sebelum daripada tanam dan selepas daripada tanam. Okey, ila salasati ayyam, sehinggalah 3 hari tu tempoh dia tu, ba'da dafnihi, selepas daripada tanamnya. Tapi itu pun in kana al mu'azzi wal mu'azza hadiraini, jika adalah mu'azzi yang mengucap ta'ziyah, wal mu'azza, dan yang ditakziah itu hadirain, yang hadir. Bermaksud apa? Macam kawan-kawan kita ni, contoh keluarga dia tu ada yang meninggal dan sebagainya, kita tu hadir, maka ucapan takziah tu boleh 3 hari sahaja. 3 hari sahaja. Okey. Bermaksud apa? Contoh hari pertama kita dah ucap takziah. Hari kedua ucap sabarlah, sabar, tak apa, insya-Allah. Ajak makan macam tu. Hari ketiga sabarlah, apa macam itulah. Hari keempat tak boleh dah. Dia seolah-olah apa, bila hari keempat dah ni, dia akan macam tajdid tau. Tajdid kesedihan dia tu. Nampak tak? Tajdid kesedihan. Sebab tu time budak-budak ni ada berlaku ni time sekolah rendah ni. Sahabat kita kematian, ayah dia. Nama ingat lagi, nama orang dia tu. Nama ayah dia pun ingat lagi. Lepas tu apa? Lepas daripada seminggu tu, biasalah budak-budak time tu dah jam 6. Suka-sukalah main-main macam tu lah, gurau-gurau apa semua tu. Lepas tu pergi kawan ni tegur. Kau ni macam tak sedih je yang kau meninggal. Padahal dah seminggu dah. Nangislah kawan tu. Nampak tak? Inilah perempuan, nampak tak? Perempuan lagi lah. Okey? Tu kadang-kadang jenis tak faham. Okey? Tetapi apa?
fa in kana ahaduhuma ghaiban, jikalau salah satu daripada kedua itu ghaiban. Contohnya apa? Keluarga jiran kita meninggal tapi kita kat Mesir, lepas tu nanti kita dah balik lepas 3 bulan ataupun setahun tu, imtaddati ta'ziyah ila hudurihi, berkepanjangan oleh ta'ziyah itu sehinggalah hadir al-mu'azzi. Okey, ta'ziyah tu apa benda ta'ziyah? Ta'ziyah lughatan pada bahasa ialah at-tasliyah. Tasliyah tu mana apa? Kita apa? Tasbir, mana suruh sabar. Okey, kalau bahasa tani tak pakai sabarlah, sabar. Sobar. Bisad. Sobar okey. Wa ta'ziyah lughatan at-tasliyah liman usiba biman ya'izzu alaihi. Okey, tasliyah bagi mereka yang usiba, yang diuji, biman ya'izzu, dengan mereka mantu mayit itulah, mereka yang ya'izzu alaihi, yang jadi susah. Ya'izzu tu jadi susah, alaihi alaman. Bermaksud apa? Dengan ketiadaan itu dia akan jadi susah. Ni anak-anak nasihat antum ni, betul-betul. Anak nasihat sebelum ni, anak nasihat jaga. Antum kena belajar sungguh-sungguh. Belajar semaksimum yang mungkin. Tokoh antum tu mampu dari segi hafal, mampu dari segi hadir kelas dan sebagainya, gunakan sebaik-baiknya. Jangan jadi malas. So apa? Malas ni ubat dia tak ada. Bila antum malas, pada ketika mana? Macam sekarang ni, ada sebahagian daripada pelajar-pelajar yang malas. Tetapi apa? Bila dah ayah dia meninggal, sumber kewangan dia tu, misalnya tak dapat beasiswa dan sebagainya, ibu dia meninggal, berlaku perceraian dan rumah tangga macam tu, waktu tu dah susah lain dah, masalah lain pula timbul. Lepas tu time tu lah baru dia nak hilangkan malas dia, tak bermanfaat dah. Sebab kenapa? Susah belajar dah lepas tu. Siapa nak bagi nafkah dia tiap bulan dan sebagainya. Sebab tu sementara masalah ni hanya muncul pada kita sahaja, sebab kita yang malas. Ibu ayah tiap bulan bagi duit, tak ada masalah apa-apa. Nampak tak? Okey, sementara tak ada masalah, melainkan masalah daripada kita, belajarlah sungguh-sungguh. Okey. Wa syar'an, dan pada syarak pula ta'ziyah atau benda, al-amru bis sabri, suruh dengan sabar, wal hathi, okey, wal hathu alaihi, dan has, mana galakkan di atas sabar, biwa'dil ajri, dengan janji pahala, wad du'a lil mayyit, dan pada syarat itu ta'ziyah itu doa bagi mayit, bil maghfirah, dengan maghfirah. Okey, walil musabi, okey, dan dengan apa? Doa bagi orang yang ditimpa musibah ini, bijabril musibah, dengan apa? Bijabril musibah bermaksud apa? Ditampung akan musibah, iaitu mana digantikan dengan pahala. Kat sini ni lah Ana dah pernah sebut sebelum ni, iaitu ketika kematian keluarga dan sebagainya, ni kita akan hadapi benda ni. Antum yang masih ada apa, ibu dan ayah dan sebagainya, masih ada ahli keluarga, orang-orang kita sayang ni akan mati dulu. Ni kita tengok muka-muka ni, roommate kita akan mati. Bukan roommate je, kita akan mati juga. Cuma siapa yang takdim takhir je. Okey, tak boleh nak takdimu haqqut takhir fil hasrah situ. Okey. Kawan-kawan yang nampak apa tahu? Sebab tu jangan duk banyak komen. Serabut betul lah roommate ni. Pengotor betul. Masa malas betul. Macam-macam sebut semua tu. Qimatu syai'i tu'rafu 'inda zawalihi. Qimatu syai'i tu'rafu 'inda zawalihi. Nilai sesuatu itu akan diketahui bila hilang dia tu. Contoh apa? Dah tak lagi marah, ngepek kawan dia semua sebagainya, membebel. Tiba-tiba kawan dia apa? Meninggal. Lepas tu barulah sedih. Sedihnya. Sedih. Tak perlu macam ni. Ingat, kalau kawan yang bermasalah, kalau ada kawan yang bermasalah, kawan yang macam pelik-pelik, tahulah perangai masing-masing kan. Serabut betul lah budak ni. Contoh, fikir satu je. Kehidupan kita yang mewarnai ni orang-orang macam ni lah. Kalau tanpa mereka tu, yang gila-gila macam tu, kehidupan kita macam kertas kosong tau. Biasa macam kerik-kerik je. Nampak tak? Sebab tu redha je lah dengan kawan-kawan yang macam tu. Okey? Yang kawan-kawan macam tu, alhamdulillah ustaz, terima kasih ustaz. Lepas ni tak mengepek tu. Okey, macam ni. Kita akan menghadapi pasti akan apa? Kehilangan orang yang kita kasihi. Okey. Sekarang ni nasihat yang nak bagi tahu apa?
dalam Al-Quran tu. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Tu janji Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman serta zurat-zurat yang mengikuti mereka itu dengan iman, kami akan apa? Alhaqna bihim. Kami akan hubungkan mereka itu di syurga nanti. Sebab tu bila kita dah belajar waktu kematian, contoh macam anak sendiri peribadi tu, waktu kematian ayah anak tu, anak tak nangis. Tak nangis. Mula-mula tu sebab kita belajar benda ni, sabar tak apa. Tapi lepas dah tanam tu menangis lah. Okey. Tapi nak kata apa? Kita tahu benda ni. Ni perpisahan sementara sahaja. Ingat, perpisahan kematian ni perpisahan sementara. Yang penting kita ni yang nak berhubung dengan dia tu kena jaga iman kita. Kena jaga iman kita. Okey? Dan satu lagi apa? Hadis al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia kasihi. Siapa yang antum kasihi? Saya kasih roommate saya, ustaz, keluarga adik-beradik. Sekarang tu saja antum kasihi, rugi. Para anbiya, para alim ulama. Ni kitab-kitab yang kita belajar ni, tak pernah ke rasa macam siapa yang kita cari? Imam Syafi'i. Tak nak jumpa ke Imam Syafi'i kat syurga nanti tu? Betapa tengok gembiranya majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Nampak tak? Di syurga ada segala-galanya. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Sebab tu anak, tak ada masalah. Kita ingat. Apa kita dah? Macam soalan daripada ni lah, Rumi anak. Kata, Ustaz sayang kitab Ustaz kan? Memang berani ambil, memang kena lah. Nampak tak? Contoh. Okay? Tapi dia orang buat misal. Ustaz, cuba bayangkan Ustaz. Ustaz kan nak bawa balik ikut kitab Ustaz dengan kontena nanti kan. Tiba-tiba kontena Ustaz tenggelam. Boleh buat tanya macam tu. Memang Ana dah fikir benda tu. Serius, Ana memang harta benda Ana paling sayang kitab-kitab Ana. Semua ada sejarah dia tu. Ana bukan ambil topik-topik biasa tau. Kalau tu masuk bilik tu memang yang rare punya tu, yang terbaik punya. Tak, Ana tak ada masalah. Sebab apa? Ana akan dapatkan balik kitab-kitab Ana ni kat syurga nanti. Sebab apa? Wa fiha ma tashtahihil anfus. Sebab tu bersyukur jadi hamba bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, aku nak balik kitab-kitab aku dulu ya Allah, yang tenggelam tu. Misalnya, Allah Maha Kuasa. Sebab tu bersyukur, ada kita sebagai seorang hamba kena bersyukur Allah Maha Kuasa. Takut apa? Nampak tak? Okey. Tapi janganlah doakan. Itu tu khazanah besar tu, lebih daripada emas tu. Okey, itu antaranya. Kemudian sabar pula apa? Ingat, sabar tu dia punya 3 kelebihan dia tu. Cakap sabar. Apa sebab apa? Pahala sabar ni apa? Allah cinta dia. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah berserta dia tu. Innallaha ma'as sabirin. Kerana Allah menggandakan, membalas dosa pahala orang yang sabar ini tanpa ada batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam Al-Quran 3 ayat tu. Dengan ayat macam tu orang akan tenang. Orang akan tenang. Okey? Wala yudfanu thnani. Maka tidak ditanam akan 2 orang fi qabrin wahid. Fi lahrin wahid. Mana satu lubang kubur tu. Okey? Illa li hajah. Melainkan kerana hajat. Okey, seperti mana? Qadhiqil ardi wa kasratil mauta. Seperti sempit tanah dah. Tak ada dah. Sebab tu orang setengah tu wakaf tanah perkuburan. Okey, tanah musabbal. Musabbal ni yang diwakafkan lah. Okey. Sempit tanah tu. Sebab itulah perlu digali dan sebagainya. Sebab tempat ada macam contoh. Macam di Kuala Lumpur kan pembangunan makin besar, makin tanah perkuburan tu makin sempit. Takkan yang mati ke sana tu kena tanam dekat negeri lain. So akhirnya dibuat apa? Di kubur-kubur lama tu dibuat balik. Mana dikorek balik lah kubur lama tu. Dan kubur lama tu pula sehingga hancur lah. Maknanya apa? Tunggu hancur. Mana sekali ahlul khibrah ni tulang-tulang tu apa semua tu berapa tahun akan macam dah hancur dah sebati dengan tanah tu. Boleh macam tu. Dah habis waktu tu, so boleh dibuat baru. Kalau masih ada lagi tak boleh. Okey. Wa kasratil mauta, dan banyak orang mati ni. Kita tahu
kita tak pernah menghadapi satu situasi yang mana kita menghadapi orang ramai mati dalam keadaan kita ni. Contoh macam dulu yang waktu kat Amerika tu, COVID kan, yang mati 1,000 tu satu hari. Itu sebab apa? Mati COVID tu satu muskilah juga, satu ujian yang sangat besar. Dan begitu juga musibah bila apa? Bencana alam, tsunami dan sebagainya. Mayat bergelimpangan. Ketika itu, ingat, mayat ketika itu dalam keadaan yang tak tahu macam mana. Ada yang putus kepala, ada sebagainya, macam-macam. So pengurusan tu, itu fardu kifayah. Kita orang belajar agama ni lah kena usyuk. Cepat mayat tu dah makin busuk semua, kena himpunkan. So himpunkan, nak solat macam nak mandikan macam mana? Itu kalau gempa bumi tu. Sebab nak mandikan orang pun dah tak ada dah. Okey. Ketika itu darurah. Ketika darurah, tanam terus. Supaya apa? Supaya penyakit lain, supaya mayat ni bila lama dia akan jadi penyakit pula macam virus dan sebagainya. Tanam terus satu lubang. Yang tu memang tak meraihkan nak hadap kiblat ke apa semua tu, memang tak. Macam babu ni di Palu. Bukan gendang di Palu tu. Okey. Palu di Indonesia tu yang tsunami tu kan. Palu kan ke apa paku nama dia? Rasa Palu. Okey, tu mayat apa? Orang yang mati tu banyak. Okey. So macam ni bila ada hajah baru boleh. Okey, baru boleh. Sebab tu ingat. Sebab tu pentingnya untuk ditanam di kawasan yang tempat orang-orang yang soleh. Tempat-tempat orang soleh. Sebab tu macam Imam Ibn Taymiyah rahimahullah sendiri tu ditanam di perkuburan sufi. Sebab tu Ibn Taymiyah tu sufi kan. Dia tu sufi. Tengok pada akhir hayat dia macam mana. Okey. Untuk macam apa tanam perkuburan ni, okey. Tanam perkuburan bagus ni, inisiatif daripada beberapa orang, bagus supaya apa? Diziarahi. Cuba tengok, okey, cuba tengok dekat tempat kalau Ceras tak silap nama tempat tu, kubur dia macam dihiasi tau. Dijaga supaya apa? Masyarakat boleh ziarah tengok tempat situlah tempat mereka nanti tu. Tapi itu masalah dia, kita ni. Okey. Asalnya kubur, kubur takut tak? Tengok kubur. Tengok khurafah tu, tengok ziarah kubur. Tengok lubang-lubang kubur, nak tengok macam tu kalau boleh. Sebab apa? Kubur orang Arab, cuba kubur Melayu. Seram, nampak tak? Tu orang kita. Tak perlu pun. Ingat apa kita tahu. Hantu atau mayat semuanya tu sama macam kita, bahkan mereka lebih dhaif berbanding kita. Sebab tu tak perlu takut. Setengah orang tu tengok mayat, kawan kita tengok ni, tengok hidup ni kan. Siap gurau-gurau lagi, siap tampar-tampar lagi. Cuba dah meninggal. Seram nak sentuh. Lagi datang malam ni macam mana? Tak perlu macam tu, tak perlu fikrah macam tu. Okey, tak perlu fikrah macam tu. Okey. Dan ni anak nak baca bagaimana pandangan ulama hadis terhadap masalah kubur ni. Yang antum duk tabarruk, duk tawasul dekat situ tu. Okey, anak akan bacakan secara sardan. Okey. Okey. Yang pertama sekali dalam Syiar A'lamin Nubala. Antum catat nama kitab tu antum ni, buat ni. Pertama, Syiar A'lamin Nubala. Of course, ini tengok ni. Kalau beli Syiar A'lamin Nubala, beli yang tobak Muassasah Ar-Risalah. Beli tobak yang kedua, 30 jilid. Dia asalnya Syiar A'lamin Nubala ni, dia 28 jilid tobak yang pertama. Dia tidak ada sejarah Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Dia turun-temurun kepada sahabat. Tapi tak munasabah bila tobak yang kedua ni, para muhakkik tengok macam belajar pasal sahabat dan semua tu, tapi tak ada Khulafaur Rasyidin dan tak ada kisah Nabi. So dia letakkan kat belakang tu juzuk 29 dan 30. Beli tobak tu warna merah tu, okey, tu murah lagi. Okey, apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala pada jilid keempat muka surat 42. Jilid keempat muka surat 42. Okey, pada terjemah Abidah. Ini seorang tabi'in. Okey, nama tabi'in nama Abidah. Tengok ni macam mana dia boleh jadi ulama hebat. Ni nama kita wa rawahi Hisham bin Hassan an Muhammadin an Abidah qala ikhtalafa an-nasu fi ashribah fama li sharabun منذ 30 sanatan illa al-'asal wal laban wal ma'. Manusia tu bersalah-salah macam pada minuman. Kemudian apa? Dia kata apa? Kata Abidah ni, fama li sharabun منذ 30 sanah. Maka tidak ada minuman bagi aku sejak 30 tahun melainkan madu, susu dan air. Bayangkan makanan yang terbaik yang dimakan. Sebab tu antum kena bercita-cita kalau jadi orang kaya tu, pastikan bagi makanan isteri dan anak tu makanan yang terbaik.
Isteri pula kena support lah. Suami beli kurma, ajwa lagi misalnya, tak makan. Kholas. Beli kacang badam, tak makan juga. Beli susu, tak minum juga. Ambil lah geprek tu. Nampak tak? Okey. Sedap juga geprek, tapi kau kena tak hari. Enggak, okey. Okey, qala Muhammad wa qultu li Abidah. Berkata oleh aku bagi Abidah. Abidah kata apa? Ni dalam masa tabarruk ni. Inna indana min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min qibali Anas bin Malik. Ada di sisi aku ini, kata Muhammad kata kepada Abidah. Kata wahai Abidah, kami ni ada rambut Rasulullah ni kami dapat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka berkata ia Abidah berkata, ni tabi'in, la yakuna 'indi minhu sya'ratun ahabbu ilayya min kulli safra'a wa bayda'a ala zahril ard. Adalah dapat bagi aku itu satu sehelai rambut itu daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku suka berbanding dengan semua emas dan semua bumi yang ada di permukaan bumi, semua emas dan perak yang ada di permukaan bumi. Kalau dia kata macam tu. Kalau ni apa, kalau Salafi Wahabi ni apa macam ni emas perak tu. Mau tak? Boleh dunia, boleh macam-macam semua. Mau tak? Okey. Kemudian apa? Tengok qultu, berkata oleh aku Imam Az-Zahabi. Tengok Imam Az-Zahabi komen apa? Kata, oh ini ghulu. Ini ghulu pada kecintaan kepada mahabbah Nabi yang ghulu. Nampak tak? Yang melampau. Dia kata tak boleh melampau-lampau. Okey, pada cinta pada Nabi. Dia kata. Secara macam ni, ni melampau ni. Sebab tu nak test macam tu. Kalau nak test lah, tapi tengok tepat, okey. Cakap macam mana? Saya ni kalau ada selai rambut Rasulullah lebih saya suka berbanding dengan semua bumi, emas dan perak ada di permukaan bumi. Syirik apa ni? Ghulu, ustaz ghulu. Bukan saya yang kata, Abidah yang kata. Bosnya. Abidah tak Abidah, dia orang kata. Nampak tak? Okey. Sebab apa orang keras kat situ tu? Sebahagian orang keras. Okey, macam sebahagian tu nama hujah. Hujah dengan apa? Dia orang tolak rad akidah Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Kata apa? Waktu dia orang kata yang ahli sunnah cakap. Okey, lepas tu kamu nak ikut siapa? Nak ikut Imam Syekh Albani ke nak ikut Ibn Hajar? Siapa yang lebih alim kedua-duanya tu? Kita menggunakan hujah ni nak mematikan supaya dia senyap terus. Ni tak, Albani yang lebih alim. Khalas lah. Nampak tak? Kita ingat di sisi dia tu Ibn Hajar lebih alim daripada Albani. Tapi bagi dia dah Albani tu lebih alim daripada Ibn Hajar. Okey. Jom apa kata Imam Az-Zahabi? Imam Az-Zahabi ni anak murid dia pernah berguru dengan Ibn Taymiyah rahimahullah taala. Berpermulaan. Di antara kitab-kitab permulaan yang dia buat tu apa? Kitabul Arsh. Al-Ulu, Kitabul Ulu lil Aliyil Ghaffar. Kitab-kitab yang permulaan dia belajar dengan Ibn Taymiyah. Dua kitab ni. Ini yang jadi sumber rujukan Wahabi ni. Al-Ulu dengan Kitabul Arsh. Dekat situ tu yang macam tajsim dan sebagainya lah. Okey. Di akhirnya, tengok baca kitab-kitab yang macam apa? Syiar A'lamin Nubala. Okey, macam kat sini ni, macam ni, kitab-kitab ni apa pendapat dia terhadap benda-benda macam ni? Menyalahi sehingga dia buat satu risalah Zahabiyah. Dia nasihat Ibn Taymiyah. Buat tu. Risalah tu. Tu risalah tu sabit milik Imam Az-Zahabi. Okey. Okey, kemudian kata apa? Qultu hadzal qawlu min Abidah huwa mi'yaru kamalil hub. Perkataan Imam Abidah itu ialah mi'yaru kamalil hub, ukuran kesempurnaan kecintaan. Wa huwa ayyu'thira sya'ratan nabawiyyatan ala kulli dhahabin wa fiddatin bi aidin nas. Dia melebihkan sehelai rambut nabawi, okey, di atas kesemua emas dan perak di tangan-tangan manusia. Okey. Kemudian apa kata Imam Az-Zahabi? Wa mithlu hadza yaquluhu hadzal imam ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi 50 sanah. Bi 50 sanah. Okey, so Abidah tu 50 tahun lepas kewafatan Nabi. Faman ladzi naquluhu nahnu fi waqtina law wajadna ba'd sya'ratin, tapi ni apa? Bi isnadin thabitin aw sya'a na'lin kana lahu aw qulamata zufrin aw syaqafata min ina'in syariba minhu. Itu Abidah tu lepas daripada 50 tahun kewafatan Nabi. Bagaimana dengan kita pula yang mutaakhir ini? Kalau kita dapat halayan rambut Nabi dan pecahan gelas-gelas Nabi dan sebagainya itu, tapi apa? Dengan isnad yang sabit. Bukan ini Nabi punya. Ni cupak Nabi dan sebagainya. Kita membeli dan sebagainya. Jangan mudah tertipu. Okey. Kemudian
Nak kata tengok masalah apa? Masalah tengok perkataan Abidah tu sendiri tentang apa mengagungkan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Syiar An-Nubala tabuk yang keempat jilid yang keempat muka 484. Jilid yang keempat muka 484. Tengok ni bagaimana jikalau orang ni berdiri kat kubur ni. Tengok ni. Faman waqafa 'inda al-hujratil muqaddasati dhalilan musliman musalliyan 'ala nabiyhi fayatuba lah faqad ahsana ziyarah. Barang siapa yang berdiri di sisi hujrah kubur Nabi, siapa yang pernah pergi umrah pergi haji biasalah tu. Okey, dekat sebelah raudhah. Sebelah raudhah tu makam Nabi, makam Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Okey. Kemudian kita kat situ tu, ke depan berdiri kat situ tu. Sini nak ingatkan. Sebenarnya nak ingatkan tapi mungkin ada tak dengar lagi. Adab kepada Nabi, ingat ketika bergambar. Ni makam Nabi. Ni kiblat contoh, ni kiblat, ni makam Nabi. Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ni raudhah sini ni. Biasa solat kat raudhah, menghadap kiblat betul keluar sini ni. Biasa orang apa? Sini ni dia akan apa? Dia akan ambil gambar, cuba ambil gambar. Ikutlah apa nak buat macam mana pun. Dia apa telah buat apa? Telah membelakangi Nabi. Nabi menghadap kiblat. Dia boleh tunjuk punggung kat Nabi tu. Nampak tak? Tu adab. Hati-hati ke situ tu. Okey. Kalau berdiri pula. Tengok ni. Setengah apa? Setengah tu bila kita pegang apa semua tu. Bila kita ya hasyang. Tengok bila berdoa kena nangis ke apa disuruh halau, dihalau. Okey, kena keras. Askar orang halau. Okey, dia bagi masa dalam berapa minit je. Okey, keraslah, kena keraslah. Wah. Peluang ni je. Nampak tak? Bukan selalu dapat peluang. Bukan senang nak masuk raudhah tu. Beribu-ribu orang boleh, bukan enggak senang ke? Okey. Kecil je kawasan dia, besar-besar ni je. Nampak tak? Dekat bahagian sebelah kiri depan Masjid Nabawi tu. Okey, insya-Allah kita semua akan dapat pergi sana insya-Allah. Amin Allah. Kita apa? Faman waqafa 'inda al-hujra al-muqaddasah dhalila. Siapa yang berdiri di sisi kubur tu, dhalilan dalam keadaan yang menghinakan diri, musliman yang menyerah diri, musallian 'ala nabihi, yang berselawat di atas nabinya, fayatubalah. Maka beruntunglah baginya, faqad ahsana ziyarah. Maka dia telah memperelokkan ziarah dia. Tapi ingat, jangan sebab nak galakkan orang ziarah tu kita baca hari maudhu'. Man zara masjidi walam yazurni faqad jafani. Siapa yang ziarah masjid aku tapi tak ziarah aku, faqad jafani. Sesungguhnya dia telah kurang ajar dengan aku. Nah, dah disebut beberapa orang hadis maudhu'. Okey. Wa ajmala fi at-tadhalluli wal hubbi wa qad ata bi 'ibaratin zaidatin 'ala man shalla 'alaihi fi ardihi aw fi salati. Sampai dicakap kepada apa tahu? Okey. Walakin man zarahu wa asaa adab az-ziyarah aw sajada lil qabri. Barang siapa yang ziarah kubur Nabi itu, wa asaa adab az-ziyarah, dan dia buruk adab. Okey, aw sajada lil qabri, ataupun dia sujud kat kubur tu. Kalau sujud kat kubur ni apa dah? Syirkun akbar adalah di sisi mereka. Aw fa'ala ma yushra', ataupun melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Fa hadza fa'ala hasanan wa sayyi'a. Maka dia telah apa? Dia tu kalau dia berselawat tapi dia sujud dan sebagainya, maka dia telah melakukan perkara yang baik dan yang buruk. Fa yu'allamu bi rifqin. Maka hendaklah diajarkan dengan elok, bukan dituduh syirik terus. Nampak tak? Wallahu ghafurur rahim. Kemudian tengok apa kata Imam Az-Zahabi, fa wallahi ma yahsulu alinzi'aju li muslimin. Apa yang berlaku yang pada serabut orang muslim itu, kegoncangan dan sebagainya, wasiyahu wa taqbilul judran. Nasiyah, apa nangis tu kuat tau kalau kat sana tu. Lagi-lagi terakhir tu memang tak kenangan kuat kalau betul cinta tu. Wa taqbilul judran, dan cium. Takbil, cium. Cium apa? Dinding kubur Nabi itu. Wa kasratil buka, okey, dan banyak menangis itu. Tidak adalah semua itu tu, fa wallahi, kata Imam Az-Zahabi tadi tu, fa wallahi ma yahsulu al-i'zaz, sampai wa kasratil buka illa wa huwa muhibbun lillahi wa li rasulih, melainkan dia tu yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kena takdir macam tu bila orang menangis dengan kubur Nabi tu. Okey, bila dah sampai tu, wa fahubuhul mi'yar wal fariqu baina ahli al-jannah wa ahli an-nar, fa ziyaratu qabrihi min afdalil qurab. Dan ziarah kuburnya itu setengah daripada yang afdal daripada ibadat. Nampak tak? Beza dengan Ibn Taymiyah. Nampak tak? Tak boleh. Itu sebab tu dia kena penjara tu.
Ibn Taymiyah kena penjara beberapa kali. Dia penjara bukan macam zaman kita ni, yang penjara ni polis. Atas apa? Atas persetujuan daripada imam 4 mazhab. Dipenjarakan sehingga dia mengaku Asy'ari. Baca dalam Ad-Durrul Kaminah bagi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani tu. Sehingga dia menulis tentang masalah sifat, sudah dia mengaku dia tu Asy'ari. Okey. Kalau Ibn Taymiyah apa? Sebab tu dipenjarakan. Sebab apa? Bagi beliau ziarah ke Madinah tu untuk ziarah kubur Nabi, itu ialah ziarah maksiat. Tak boleh nak jamak dan qasar. Itu kena penjara tu pendapat-pendapat yang syadz. Okey. Kemudian tengok ni. Ni kitab penting ni. Dalam Mu'jam Syuyukh Az-Zahabi. Sebab semua tertumpu kepada Az-Zahabi. Dalam kitab Mu'jam Asy-Syuyukh. Mu'jam Asy-Syuyukh bagi Imam Az-Zahabi. Jilid pertama muka surat 73. Muka surat pertama muka surat 73. Jilid pertama dia ada 2 jilid. Jilid pertama muka surat 73. Ni. Nanti saya akan terangkan. Okey. So ni ya. Sanad dia kat sini tengok ni, dia baca sanad dia. Kemudian Ali bin Umar annahu kana yakrahu massa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia benci, yakrah, benci menyentuh kubur Nabi. Menyentuh tu, okey? Kemudian qultu, berkata oleh Imam Az-Zahabi, kariha dzalika li'annahu ra'ahu isa'ata adabin. Dia makruh, dia benci tu, Ibnu Umar benci pegang kubur Nabi tu sebab dia melihat tu sebagai buruk adab. Wa qad su'ila Ahmad bin Hanbal, dan telah ditanya oleh Ahmad bin Hanbal an masil qabrin nabawi wa taqbilih, tentang menyentuh, memegang kubur Nabi dan wa taqbilih, dan cium dia. Cium dinding kubur tu. Okey, falam yara bidzalika ba'sa. Maka dia tidak melihat apa-apa, okey je. Ini disebut dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, riwayat Abdullah, anak beliau tu, yang 4 jilid tu. Rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Okey, kemudian ni tuan ni. Fa in qila, ni soalan biasa ni. Fa in qila, fa hal fa'ala dhalika as-sahabah? Tidakkah buat sahabat macam tu? Sahabat buat ke? Sebab apa? Bagi mereka itu apa? Kalau salaf tak buat, tak boleh. Kalau Nabi tak buat, tak boleh, bid'ah dan sebagainya. Kaedah mereka apa? Lau kana khairan lasabaquna ilai. Tu kaedah dia. Nanti akan terangkan tu dalam ada satu pengajian khas. Okey. Tidakkah mana sahabat buat ke macam tu? Qila, maka jawab balik kat orang tu. Okey, orang suka kena. Para sahabat tak buat. Biarlah, sebab apa perkataan ni? Diorang dah sama-sama Imam Zahabi keras diorang tu. Biarlah Imam Zahabi lah. Dan tu. Nampak tak? Sampai peringkat macam tu. Kenapa? Qila dikatakan, sebab apa? Sebab apa sahabat tak buat? Ni jawapan Imam Zahabi baik punya. Li'annahum ayanuhu hayyan wa tamallau bihi wa qabbalu yadahu wa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Kerana mereka tu hidup sezaman, melihat secara langsung Nabi, wa tamallau bihi, dan merasai kenikmatan dengan Nabi, dan mereka cium tangan Nabi, dan hampir-hampir mereka itu saling berbunuhan dengan sebab apa? Wudu'ihi, dengan sebab air wuduknya. Wa qatasamu sya'rahul mutahhar yaumal hajjil akbar, dan mereka membahagi-bahagikan rambut Nabi yang mulia pada haji akbar. Ketika tahallul tu gunting rambut Nabi, mereka hampir berebut. Mereka berebutlah nak pakai rambut Nabi tu. Nampak tak? Sampai macam tu sekali. Wa kana idza tanakhama la takadu nukhamatuhu taqa'u illa fi yadi rajulin fayudalliku biha wajha. Dan ada Nabi tu apabila tanakhum, buang kahak, okey, hampir-hampir kahak dia tu tak jatuh ke bumi, melainkan di tangan seorang lelaki. Sehingga kalau jatuh tangan itu, mereka sapu dekat muka mana. Tabarruk sehingga kepada ni kahak Nabi tu. Okey. Wa nahnu, dan kita pula kata Imam Az-Zahabi pada zaman dia tu. Wa nahnu falamma lam yasih lana mislu hadha an-nasib al-awfar taramayna ala qabrihi bil iltizam wat tabjil wal istilam wat taqbil. Faham tak ni? Nah, kita ni yang tak dapat bahagian sebesar macam tu macam para sahabat, maka kita taramaina, kita menuju taramaina, kita menuju kepada kuburnya bil iltizam wat tabjil, kita mengagungkan, kemudian wal istilam. Istilam ni mana? Pegang di situ, betul kita cium. Okey, wat taqbil, dan cium. Nampak tak? Okey. Ala tara kaifa fa'ala Thabitun al-Bunani? Tidakkah kamu melihat bagaimana apa yang dibuat oleh Thabit bin Aslam al-Bunani, seorang tabi'in, buat kana yuqabbilu yada Anas bin Malik.
Dia cium tangan Anas bin Malik. Ada sebagai orang tu tak boleh cium. Sebagian daripada Salafi yang jenis gulu ni, gulah dia tu. Kawan Ana tu kat Madinah, pelajar Madinah tu cerita kawan Ana sendiri tu. Pakcik dia datang, buat umrah tu jarang lah. Salam, cium tangan. Oi. Tak boleh. Kata bila cium tangan ni apa? Dia kata apa? Ni nak apa? Bid'ah. Dan apa? Bila cium tangan ni dia lazim jadi nak macam rukuk. Tak boleh, nanti jadi ibadat, syirik. Sampai macam tu sekali. Kana yuqabbilu yada Anas bin Malik wa yad'uha ala wajhihi. Tengok ni. Bukan ni. Sabit bin Aslam Al-Bunani, seorang tabi'in besar, kibar. Dia salam Anas bin Malik, kemudian salam tu, kemudian apa? Dia ambil tangan tu, dia ambil kat muka dia. Dia ambil tangan tu. Tangan Anas bin Malik itu dekat muka dia. Okey, wa yaqul, dan berkata ia Sabit bin Aslam Al-Bunani. Kata apa? Yadun massat yada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah tangan yang menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata. Ini tabarruk. Itu tak ada tabarruk, nampak tak? Sebagai orang tu. Okey. Kemudian ni nak bagi tahu satu benda yang macam tak tahulah. Nak bagi tahu realiti dia. Dekat Maktabah Syamilah, kena bagi tahu, Maktabah Syamilah tu sana buat. Geng dorang buat, Wahabi Salafi buat. Tapi dari segi hadis dan sebagainya itu ambillah manfaat, tapi still dorang tak lari daripada khianat tu. Potong kalam ulama dan sebagainya. Sebab tu siapa tak ada kitab, iktimat sekarang ni pada kitab yang tobok ni. Siapa tak ada kitab, PDF. Apa PDF baru Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah yang terakhir. Sebab Maktabah Syamilah ni salin balik, bukan kopi. Bukan ambil soft copy dekat cetakan tu dia ambil, bukan. Dia salin balik. Bila salin balik ni adalah ihtimal salah. Tengok ni. Imam Az-Zahabi ada bezakan sujud ibadah dengan sujud tabjil. Tapi buang. Mereka buang sujud ibadah tu. Tengok dekat Mu'jam Syuyukh tu tadi, muka surat yang sama tadi tu. Okey. Ni tengok ni. Haka lana Jundar annahu kana bi Jabalil Biqa' fa sami'a rajulan sabba Abu Bakr fa salla sayfahu wa daraba 'unuqahu walau kana sami'ahu yasubhu aw yasubbu abahu lamastabaha damahu. Kemudian tengok ni. Ala tara sahabatu fi farti hubbihim, tidakkah kamu melihat para sahabat itu pada farti, mana melampau kecintaan mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ala nasjudu lak, boleh tak kami sujud kepada kamu ya Rasulullah? Kemudian faqala la, Nabi kata tak boleh. Kata falau adzina lahum, jikalau Nabi, kata Imam Azhab ini, jikalau Nabi mengizinkan kepada sahabat untuk sujud, la sajadu lahu, nescaya sahabat akan sujud kepada Nabi sujuda ijlalin wa tawqirin, sebagai sujud ijlal, membesar, dan wa tawqir, menghormati. Kemudian apa? Hilang la sujuda ibadatin kama qad sajada ikhwatu Yusuf alaihissalam li Yusuf. Hilang kat Maktabah Syamilah yang ni. Nampak tak? So dia apa? Kalau tambungan tadi, falau adzina lahum la sajadu lahu sujuda ijlalin wa tawqirin la sujudal muslimi li qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabili ta'zim wa tabjil. Dia punya siap berubah terus. Sepatutnya apa? Falau adzina lahum la sajadu lahu sujuda ijlalin wa tawqirin la sujuda ibadah. Kama qad sajada ikhwatu Yusuf alaihissalam Yusuf. Saudara Yusuf tu sujud pada Yusuf tu sujud apa? Bukan sujud ibadah, tapi Yusuf sujud ijlal wa tawqir. Wa kadzalika alqawlu fi sujudil musammil qabri. Ni, wa kadzalika alqaul fi sujudil muslim, pada sujud orang muslim li qabrin nabi. Sama hukum dia macam yang sujud ikhwah Yusuf itu. Li qabrin nabi ala sabili ta'zim wa tabjil la yukaffaru bihi asla. Tidak dihukum kafir sama sekali. Kalau sujud pada ni, nampak tak? Okey. Bal yakunu 'asiyan, bahkan dia tu yang berdosa. Falya'rif anna hadha manhiyun anhu wa kadzalika shalah ila al-qabr. Solat menuju kepada kubur itu tidak jadi kepada syirkun akbar. Nampak tak? Tidak berlaku kepada syirkun akbar. Tengok ni pula bagaimana tawassul pula. Ni sebab ni berkaitan dengan kubur tadi tu. Sebab lazim antum akan ziarah kubur-kubur ni semua ni. Tengok. Ni dalam tarikh Baghdad pula. Tarikh Baghdad. Jilid yang pertama muka surat 442. Tarikh Baghdad. Tulis ni. Okey. Dari Baghdad muka surat 442. Imam Az-Zahabi. Sebab tumpuan kat Imam Az-Zahabi. Tengok bagaimana dia kata tahu. Ni tentang antum dengan anak baca susul sikit terus faham. Mana tak nak terjemah. Babu ma dzukira fi maqabir Baghdad al-makhsusah bil ulama waz zuhad. Okey? Faham tak? Faham tak?
Okey. Bil janibil gharbi fi a'la al-Madinah maqabir Quraisy. Dufina biha, ditanam dengan padanya itu Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ditanamkan situ Musa bin Ja'far keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa jama'atu min al-afadil ma'ahu. Akhbarana al-Qadhi Abu Muhammadin Al-Hasan bin Al-Husain bin Muhammad bin Ramin Al-Istirabadi qala akhbarana Ahmad bin Ja'far bin Hamdan Al-Qati'i qala sami'tu Al-Hasan bin Ibrahim Aba Ali Al-Khallal yaqul ma hammani amrun faqasadtu qabra Musa bin Ja'far fatawassaltu bihi illa sahhalallahu ta'ala lima uhib. Tidak ada yang hammani amrun, tidak ada sesuatu yang membuatkan aku ni gundah gelisah dan sebagainya, bermasalah. Maka aku ziarah, tuju kepada kubur Musa bin Ja'far. Kerana fatawassaltu bihi, aku tawassul dengannya. Tidak ada macam itu illa sahalallah, melainkan Allah mempermudahkan bagi aku apa yang aku nak. Okey, dalam tarikh Baghdad. Okey, masalah tawassul. Sebab tu kunci dulu. Oh, kalau tawassul macam tu syirik ke? Tawassul dengan zat, bagi mereka tawassul dengan amalan ni saja. Tawassul dengan amalan ijma' semua boleh. Sebab yang dalam hadis yang yang pintu gua tu, itu. Ni tawassul dengan zat. Tawassul dengan zat. Bagaimana? Okey, ketika mana para sahabat tawassul dengan Al-Abbas, Ibn Taimiyah kata itu bukan tawassul dengan Abbas, tapi dengan amalan Abbas. Supaya nak muwafaqah dengan pendapat dia. Ni dalam masalah tawassul dengan zat. Tawassul dengan zat. Okey, tengok pula dalam kitab As-Siqat. Okey, dalam kitab As-Siqat ni akhir. Okey, kitab As-Siqat Ibn Hibban. Kitab As-Siqat Ibn Hibban. Kita hadis ni, antum jangan ingat budak-budak hadis itu. Ni kan antum belajar syariah ni. Di zaman sekarang, siapa tak belajar hadis memang kena kelentong siap-siap je. Antum tak akan berfungsi duduk depan. Diamlah, contoh kata. Diamlah, tak tahu apa-apa hadis duduk belakang. Macam tu. Orang duk bahas, semua sekali perbahasan masalah isu khilafiyah akan kembali kepada hadis. Okey. Jilid ke-8 muka surat 456. Boleh. Muka ke-8 muka surat 456. Okey. Tengok apa kata Imam Ibn Hibban. Okey. Kata apa tau? Wa qabruhu bisina. Bisina nama tempat. Kharijal Nuqan, masyhur Yuzar. Kubur itu masyhur Yuzar. Ini tentang nama apa? Tentang Ali bin Musa Ar-Ridha. Ikutan Nabi juga. Tentang kubur Ali bin Musa Ar-Ridha. Ditanamkan di tempat tadi tuan sebut tadi itu. Kubur itu masyhur Yuzar. Yang masyhur lagi pula diziarahi. Bijam bi qabri Rashid. Ditanam dengan di sebelah kubur Rashid, Harun Ar-Rashid. Dia kata apa? Apa kata Ibn Hibban? Qad zurtuhu mirara katsira. Aku telah ziarah akan kuburnya itu banyak kali. Wa ma halat bi shiddatun fi waqti maqami bi Tus. Maka tidak adalah satu kesusahan yang menimpa aku pada waktu aku hidup di Tus. Dia tinggal di Tus. Fazurtu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha. Maka aku ziarah kubur Ali bin Musa Ar-Ridha salawatullahi ala jaddihi wa alaihi. Wa da'autu Allah izalataha. Dan aku berdoa kepada Allah akan hilangkan syiddah tadi itu, kesusahan anni daripada aku, illa ustujibali, melainkan di istijabah bagi aku, wa zalat anni tilka syiddah, dan hilang daripada aku itu kesusahan tersebut. Wa hadza syai'un jarrabtuhu mirara, dan ini ialah satu yang aku telah tajribahkan, aku telah uji banyak kali, fa wajadtuhu kadzalik, aku dapatkan betul macam tu. Okey, tu dalam kitab As-Siqat Ibn Hibban. Ibn Hibban nilah yang dihalau daripada rai. Sebab apa? Dia menafikan had bagi Allah. Dia menafikan Allah tidak ada had. Menafikan had. Sebab apa? Tidak ada dalam Quran dan hadis yang sahih kata Allah ada had. Sedangkan Mujassimah menyampaikan had bagi Allah. Bahkan antara yang ghulu, Abu Sa'id Ad-Darimi, Osman Ad-Darimi, siapa yang tak iktiraf had bagi Allah, itu dia kufur dengan ayat Allah. Nampak tak? Sampai macam tu sekali. Sedangkan Imam Ahmad dalam Abu Ja'far At-Tahawi dan sebagainya menafikan had. Okey? Tapi mereka tak sebutlah benda ni. Okey? Tu tentang ziarah kubur. So dah dapat macam ni macam mana? Ustaz, esok saya nak ziarah kubur Ustaz. Ziarahlah. Nampak tak? Okey, ada dalil dah. Okey? Apa ni senyap, nampak tak?
Okey. Sebab apa? Ada juga pelajar Mesir ni apa dia kata apa? Pelajar Mesir dia punya travel dia tu, dia kata apa? Setengah-setengah orang yang travel kat Mesir ni kata apa? Asal travel Mesir je bukan apa. Tempat-tempat menarik dia apa? Kubur. Transit tu 3 hari. Pelajar-pelajar bawa pergi mana? Bawa pergi kubur. Nampak tak? Dia kata apa? Pergi Mesir macam tu dia kata. So antum kena tahu benda ni masalah macam mana nak jawab. Okey, kita ada sandaran dan sebagainya daripada para imam. Okey. Wallahu taala a'la wa a'lam. Okey, rehat 2 minit, kita akan baca Yaqutun Nafis. Tak dengar ke? Okey. Tengok ni. Okey, bungkus. Bungkus hantar kat Bikiak ni. Okey, balik jap. Ini praktikal dia. Boleh macam ni lah. Okey lah. Apa tu kat kaki tu. Jangan tak bernafas pula. Mati betul lah anak orang ni kan. Allah. Okey. Tengok ni macam mana nak pegang mayat ni. Ana bagi tahu ni. Tengok. Sekarang ni ibarat kiblat ke sini. Kiblat ke sana Bermaksud mayat ni, kubur dia memanjang macam ni lah. Memanjang macam ni. Okey. So dia dalam. Bagaimana nak letak mayat tu waktu sampai ke tanah perkuburan tu? Nak letak kat mana? Bagaimana cara nak turunkan mayat tu? Nama macam lah, turunkan je lah. Jangan. Kadang banyak masalah. Okey. Sekarang ni sebab kiblat sini, so nanti mayat akan macam ni. Kepala dia, kaki dia kat sini. Betul? Okey. Bila macam ni, dia kata tadi apa? Letakkan mayat muakharul qabr, di akhir kubur. Bermaksud di arah kaki dia tu. Nak letak macam mana? Keadaan macam ni. Bagi dia lurus sikit ni. Angkat. Okey. Macam ni. Kalau boleh ke sana. Mayat berjalan sikit. Macam pocong pula. Ayat malam ni datang pocong. Okey. So macam ni dalam keranda macam ni. Bila dia buka kain keranda tu, so tengok ni. Yang akan macam yang mengarah ke dekat lubang kubur ni kepala. Sebab kepala akan turun dulu. Okey. Cara dia 3 orang kat sini. 3 orang dalam kubur. 3 orang ataupun banyak, itulah ikutlah. 3 ke 4 orang, tapi biasa 3 orang saja kat dalam ni, 3 kat atas ni. Bagaimana nak angkat tu? Tengok macam mana nak angkat mayat tu. Jangan kita tarik macam tadi tu. Kita tarik kepala bukan macam tu. Pastikan mayat betul-betul hampir dengan kubur tu, supaya angkat dia tu cepat. Okey. Cara angkat dia tu, tengok ni. Muskilah apabila letak mayat sebelah sana. Nampak? Sebab kepala dia masuk dekat sebelah sana. Ni mayat ni sebelah kat sini betul lah ni. Dia letak mayat kat sana. Muskilah bila nak masuk kepala dulu. Dia kata, belajar dulu sahaja masuk ke kepala dulu. Bila masuk kepala dulu, macam mana pula mayat kena menghadap sini. Faham tak? Ni kepala mayat. Ni kaki dia. Kalau kepala masuk dulu macam ni, macam mana dia nak menghadap kiblat? Sebab dia dah memakai kiblat, sebab dia macam tu. Ni lambung kanan sentiasa di bawah. So kena pusing macam tu. Ingat senang ke nak pusing mayat macam tu? Ingat pusing macam tu. Sama ada masuk kepala dulu, kaki dulu ke apa semua tu, dia susah. Nampak tak? Okey. Ingat masuk kepala dulu. So bila macam ni, pastikan yang ada dalam kubur ni 3 orang, yang saru-saru sikit, yang besar, duduk sebelah mana. Ni terjadi juga. Mana-mana. Cepat. Tangan dia kanan kuat. Okey, biasa main dumbbell tu kan. Okey, yallah. Duduk bawah ni. Cepat. Sebab ingat, bukan macam ni tau, ambil mayat tu. Sebab dalam. Sebab tu mayat tu tinggi, waktu nak hulur tu bukan senang-senang. Main pegang macam ni, singit cepat. Dah tu terus. Ni praktikal betul-betul ni. Nanti jadi tok imam benda kalau ni. Okey, cara dia tengok ni. Bagaimana yang antara kesilapan dia? Kubur besar ni.
Tapi dia duduk sebelah sini. Ya, langsung buat. Okey, dah sambut mayat. Alamak, macam mana ni? Mayat kena kat sini, kita kena kat sini. Faham tak? Nak letak mayat macam mana? Takkan nak baling macam tu. So macam mana? Akhirnya macam tu lah, macam-macam lah. Akhirnya naikkan balik. So ingat, mayat kepala masuk dulu, yang tunggu kat kubur kena tunggu sebelah sini. Sambut mayat, terus letak kat situ. Nampak? Ini praktikal dia. Siapa tak belajar benda ni, memang macam mana masuk dulu mana? Nampak tak? Okey, cara pegang pula macam mana? Memang tidak ada ajar tafsil, dia praktikal supaya sempurna. Faham tak? Setengah orang langkat je lah macam tu. Kubur macam tu, mayat kan berat. Faham? Yang sambut, yang orang pertama pula, mau tak? Masuk kepala dulu. Cara dia macam mana tengok? Okey, anak ajar cara angkat mayat. Cara dia bukan macam ni. Kena macam tu. Sama ada macam tu ataupun macam ni. Bukan macam tu je. Okey. Supaya apa? Supaya dia pegang kemas. Supaya mayat dia boleh pegang. Kawal, dia boleh tak jatuh tu. Nampak tak? Dia pegang mayat tu. So 3 orang biasanya. Okey. Cuba sekarang ni anak praktikal. Mayat ni, okey. Cuba 3 orang angkat, 3 orang duduk sini. 3 orang duduk sini. Mana tadi tu? Ni, jom jap sini. Okey, ni satu sini. Okey, dari sini. Seorang lagi. Wafi. Okey. Nak ajar ni. Okey. Seorang lagi masuk. Syarul. Sini. Syarul. Kan ni, situ. Okey. Ni dah dalam kubur dalam kubur. Okey, sekarang macam solat sembahyang pula. Okey. Okey. Saya mungkin tak sini kat sebab tak nampak. Apa? Ni kubur. Okey, betul. Okey. Okeylah, sini 3 orang sini. Ibarat kiblat sana, ibarat kiblat sana. Okey? Kiblat ke sana. So mayat kena macam itulah. Okey, so 3 orang kat sini. Ni kubur berpanjang ni. So 3 orang situ. 1. Okey. 2 3. Sekarang sana sikit. Okey. Nampak macam ni tau. Benda ni tak sebut dalam kitab tapi praktikal dia tu. Sebab kita dah pengalaman dah. Tengok orang macam-macam uruskan jenazah tu. Okey. Okey, ke sana sikit. Okey, sekarang ni diorang 3 ni dah ada dekat kubur. Sekarang ni nak letak mayat dekat depan diorang tu, menghadap kiblat. Okey. Okey, angkat mayat sekarang ni, mayat pusing. Tu dalam muka gaya kalau segala. Okey. Kita tak. Ubah sini, Zam. Kepala sini. Okey. Sini sikit. Tarik lagi sini. Tak korang. Okey. Ni pastikan dekat permulaan kubur tu dia dekat tau, supaya tak angkat jauh sangat. Okey. Betul ni. Tak macam ni pun tak apa. Okey, sekarang ni minta seorang lagi. Dia kubur tak lebar, dia tak panjang sangat, dia 3 je biasanya. Wan. Okey. Cara dia untuk ke atas. Dekat atas tak kisah. Seorang kat sini, 2 orang kat sana tak kisah. Yang penting cara pegang dia ingat. 1 bawah, 1 atas. Okey, cuba angkat sekarang. Tengah-tengah ni. Selu-selu mayat ni yang ingat ni. Okey. Tengok, pegang. Ya. Bismillah. 1 2 3. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Mayat ingat ni azam ni ringan je. Nampak tak? Okey, cara pegang dia pastikan pegang macam tu. Pegang. Ni nak bagi tahu ni. Mayat bukan letak dekat sa'id ni. Letak dekat sini. Besar ni. Okey. Adud. Okey, pegang kat sini, letak sini. Biar ni. Okey, mayat ni lurus jangan weh. Marah waris weh. Okey, bila macam ni, okey. Cara dia, okey, yang bawah tu sebab dia kubur tu ke bawah tau. Dia kalau kita pegang macam ni, bila seorang lepas,
dia akan jatuh terus macam tu. So macam ni cara dia. Yang sini sebab dia kat kubur dah bawah tu kan. So sini kena hulur slow-slow tapi pegang. Yang sebelah sini ni, sebelah yang hujung ni pastikan pegang mayat tu, jangan sampai macam, sebab ni dia akan longgar sebab nak lepas. Okey, antum akan ke sini sikit, nampak tak? Okey, sambut yang tu. Sambut pun sama macam tu juga. Aldut tapi macam tu. Okey, sambut. Okey. Ambil sambut, tengok macam mana nak sambut ni. Sebab tu bagaimana kalau mayat berat. Okey, ini hulu. Hulu sikit. Anda kena tolak. Okey. Kalau pagar. Okey, terus ke sana. Bagaimana? Yang ni terus support. Ke sana terus. Wafi terus. Azam berat. Okey, macam ni. Okey. Pegang macam mana? Pegang. Okey. Ini pas ke sana. Pas sana. Okey. Pastikan 3 orang saja akan pegang. Okey. Okey dah boleh lepas. Okey. Bila macam ni, nampak tak? Okey, tinggal nak letak saja. Letak mayat. Jangan lepas. Okey. Letak. Just ni kiblat kan? Just bila macam ni. Lepas tu tolak je lah macam tu. Madapkan kiblat. Nampak tak? Lepas tu letaklah labin tadi tu, 9 tu, biar dia tak apa? Biar dia tak terbalik macam tu. Nampak tak? Ni cara dia. Okey, boleh kembali mayat hidup balik cepat. Okey. Macam ni. Dah rasa macam, nampak tak? Bayangkan kalau gemuk ataupun berat sampai 80, 100 dan sebagainya tu. Seriously, tak ada jaminan untuk dapat sempurna macam tadi tu. Tak dapat jaminan mulut orang tu akan senyap. Nanti menyusahkan betul lah mayat ni. Nampak tak? Sebab tu pada kurus tu dia menyenangkan orang. Serius, Azam ringan je Azam. Baling Ana tu, nampak tak? Ana tengok macam mana nanti aku mati ni. Nampak tak? Nampak besar-besar sasado ni jadi main gym semua ni. Nampak tak? Tapi macam tak larat dia, nampak tak? Tak tahu lah betul tak larat ke apa ni. Nampak tak? So ingat praktikal macam tu nanti. Supaya apa? Nampak kecil tak? Tapi bila dah masuk kubur nanti nak kena angkat balik dan sebagainya tu. Dan ingat, kain kafan tu bukan ketat semua tu tau. Kalau antum buat 2-3 kali naik balik semua tu tercabut lagi. Bukan main-main. Dan ingat, ini kalau kurus. Kalau gemuk pula macam mana? Kalau gemuk ni praktikal betul-betul. Tapi aku terawih kita baca setengah jam insya-Allah. Okey, kalau gemuk pula macam mana? Berat sampai 100 lebih. Macam tadi? No. Siapa yang kuat angkat macam tadi tu? 80 memang kalau sekali hunjur tu memang jatuh terus. Cara dia iaitu mana? Biasanya diorang ada satu kain tebal. Kain tebal. Macam mana diorang buat? Okey. Dua belah pihak. Turunkan. Bermaksud apa? Daripada arah tadi tu, mayat tadi tu betul. Tapi kain panjang ada. Okey. Kain panjang tu diorang pegang. Bermaksud apa? Kain panjang, kemudian diorang pegang hujung-hujung tu, lepas tu tepi-tepi diorang pegang tu, diorang lipat macam tu, gulung balik, biar pegang tak koyak lah. Pegang sini macam contoh 5 orang. Sebelah kiri pun pegang 5 orang. Angkat. Dah sampai betul-betul dekat lubang kubur tu. Okey, slow-slow turun. Lepas slow. Dah bawah nanti tu baru ada orang turun. Tarik balik kain tu, just tolak dia saja. Itu cara dia. Sebab tu, nampak tak? Orang kita kan, dia tak tahu mati dia macam mana pengurusan dia tu. Azam ni antara mungkin paling ringan kot. Antara paling ringan lah. Tapi dia macam tu kan. Bayangkan yang dah berat lebih daripada tu. So kita nak mati, nak mudahkan orang ke nak menyusahkan orang? Fikir satu tu je. Nampak tak? Sebab tu jangan gemuk. Alas sering je lah, biar faham cepat. Betul. Kau tak antum akan menyusahkan orang. Serius, nak mandikan lagi, nak angkat apa semua tu lagi. Okey? So kena daripada praktik ni, ana harap antum dapat membimbing masyarakat nanti saya nak pegang apa semua tu. Sebab ustaz macam ni ustaz, masuk kepala. Biasa soalan, ustaz masuk kepala dulu, masuk kepala kaki dulu. Ikutlah masuk sudahlah. Nampak tak? Jangan. Sebab apa? Kita nak sempurnakan perjalanan orang daripada alam dunia ke alam barzakh. Permulaan permusafiran tu kita kena sediakan yang terbaik. Kena cantikkan dia dan sebagainya.
Nampak tak? Jangan main sudah aja. Tengok bagaimana yang sebahagian penyakit COVID tu kan. Wala'idzabillah, bukan kat Malaysia lah. Tolak terus. Mayat berbab masuk dalam kubur. Tutup. Nampak tak? Sampai peringkat macam tu. Okay, wala'idzabillah. Jadi anak harap antum inilah ingat balik dah praktikal tu. Susah aku dah praktikal macam ni, ada raw wabit macam ni kalau lupa juga tak tahulah. Okey. Kita tanya kepada mayat atas kembalinya ke alam dunia balik. Okey. Okey. Tentang apa macam hadis tadi musafah tu kan. Man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah faqad dakhala al jannah. Musalsalnya ada, tapi hadisnya tak kuat. Okey, macam sebut tu, musalsal banyak yang dhaif. Musalsal yang paling sahih musalsal bi qiraati surah Sad. Saf, bi qiraati surah Saf. Nah, itu musalsal paling sahih. Okay, insya-Allah kita akan baca kitab yang